wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita kebaikan untuk pagi ini, iaitu dipilih untuk hadir ke dalam majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala akan melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi untuk hari ini kita akan sambung lagi tafsir kita, iaitu pada surah yang ke-83, iaitu pada surah Al-Mutaffifin. Untuk hari ini kita akan sambung pada ayat yang ke-18 pada surah Al-Mutaffifin. Minggu lalu saya dah berjanji dah, bila kita sentuh daripada ayat 7 sampai ayat 17 bercerita berkaitan tentang sijin, yang mana tempat diletakkan buku-buku catatan bagi orang yang dikenali sebagai al-fujar, yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Okey, baik, jadi seringkasnya pada perbincangan kita minggu yang lalu, bagi golongan al-fujar ni, kenapa mereka ni dicampakkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka? Antaranya iaitu mereka menuduh Al-Quran ini sebagai asatirul awwalin. Maknanya apa yang dibawa agama oleh Nabi SAW ini, Quran yang diturunkan kepada Nabi ini adalah dongengan-dongengan orang yang dahulu kala. Sedangkan dalam Quran, Allah Ta'ala tunjukkan perbezaan yang ketara. Satu, Quran bukan cerita dongeng. Dan yang kedua, Quran bukan copy-paste daripada kitab-kitab suci yang lalu. Antaranya iaitu melalui kisah Ad dan juga kisah Thamud. Dua-dua kisah Nabi ni, iaitu Nabi Hud dan juga Nabi Saleh AS, tak pernah disebutkan oleh Allah Ta'ala pada 3 kitab yang terawal. Bahkan dalam suhuf Ibrahim pun tak diceritakan tentang Ad dan Thamud. Antara sebabnya kerana Ad dan Thamud ini adalah bangsa Arab purba. Dia bukan bangsa Arab, dia bukan bangsa yang orang kata yang ada kaitan dengan nabi-nabi terdahulu. Dia adalah bangsa Arab purba. Jadi cerita Ad dan Thamud ini lebih dekat kepada Quraisy kerana ini cerita nenek moyang mereka. Dan cerita Ad dan Thamud cerita yang diketahui, cerita kita kata apa? Ini cerita rakyat lah bagi orang Quraisy, yang mana dia tahu nenek moyang dia ada kekuatan, ada keistimewaan, ada kelebihan, tapi nenek moyang mereka telah diazab, diseksa dan dijatuhkan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Ad dan Thamud hanya ada dalam Quran sahaja. Dan ini menjadi bukti Quran bukan kitab copy paste daripada kitab-kitab umat yang terdahulu, ataupun kitab suci yang lain. Dan juga dia bukanlah cerita tentang cerita dongeng. Sebab tidak ada satu pun bukti dalam Quran yang mana ataupun daripada sirah, bila turun je wahyu, Abu Jahal, Abu Lahab ketawakan Nabi SAW. Tak pernah lagi. Kerana ayat-ayat Quran yang diturunkan pada Nabi itu diketawakan. Ini pembohongan, tak ada. Bahkan, kalau tuan-tuan ingat lagi, mungkin saya pernah sebut dah sebelum ni, orang Mekah pernah dengar Nabi membaca surah An-Najm daripada ayat 1 sampai akhir, yang mana satu kota Mekah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada beriman ataupun tidak, saat tersebut semuanya sujud kepada Allah Taala. Semuanya sujud. Sujud tu ketika itu adalah kerana kekaguman mereka dengar bacaan-bacaan oleh Nabi di dalam Al-Quran, dalam surah tersebut. Ini kaguman mereka kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tetap memilih untuk tidak beriman kepada Allah Taala. Azab, hukuman yang Allah timpakan kepada orang yang al-fujar ni ada dua. Satu dekat dunia, satu lagi dekat akhirat.
Dekat dunia pada ayat 14 kata Allah, rana ala qulubihim. Allah Taala akan letakkan satu selaput kotor ataupun Allah Taala akan menutup hati mereka dengan dosa-dosa yang telah mereka lakukan dekat dunia. Bila hati kotor tuan-tuan, satu dia akan menghalang cahaya hidayah daripada Allah, dan yang kedua dia akan memberi kesan buruk juga kepada fizikal manusia. Sebab hati ni dia adalah raja dalam tubuh kita kan. Hati yang berpenyakit bukan sekadar hati yang rosak, tapi seluruh pergerakan kita juga rosak. Mata kita akan jadi rosak. Sebab apa? Kita akan sakit tengok orang lain. Hati kita berpenyakit, maka hati kita sakit. Tengok orang ni salah, tengok orang tu pun salah. Kan? Pemikiran kita, tindak tanduk kita akan membawa kepada kemungkaran dan kejahatan sebagainya. Yang ini memberi kesan yang lain. Manakala dekat akhirat lebih azab lagi, Allah Ta'ala kata apa? Orang yang al-fujar ini dekat akhirat, mereka ni adalah lamahjubun, iaitu mereka akan terhijab. Ada dua pandangan. Pertama, dekat akhirat mereka terhijab daripada rahmat Allah, terhijab daripada kasih sayang Allah, terhijab daripada pertolongan Allah. Tak dapat apa-apa. Apa-apa pertolongan yang Allah Ta'ala ingin bantu hamba-Nya dekat akhirat nanti, mereka ni terkecuali, tak dapat. Dan yang kedua, pandangan daripada Imam Syafi'i sendiri, lamahjubun di sini merujuk kepada mereka terhijab daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lagi satulah azab yang lebih dahsyat dekat akhirat. Tak dapat melihat ataupun tidak dapat merasai kenikmatan kemuncak dekat akhirat, iaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik, itu bercerita berkaitan tentang ayat 7 sampai ayat 17. Untuk hari ini, sebelum kita masuk ayat yang ke-18, saya nak bawakan pada tuan-tuan semua, iaitu berkaitan tentang hadis-hadis Nabi SAW berkaitan tentang neraka. Mudah-mudahan dia menjadi ingatan kita bersama betapa dahsyatnya neraka yang Allah Ta'ala persiapkan. Allah Ta'ala jadikan ini sebagai tempat dilonggokkan semua kemarahan dan kemurkaan Allah. Di dunia, kalau Allah marah ataupun Allah murka, Allah Ta'ala letakkan satu azab yang kita rasa cukuplah bencana seperti itu, cukuplah. Bayangkan di akhirat ada satu tempat namanya neraka, dikumpulkan semua kemarahan dan kemurkaan Allah. Tidak ada lagi pertolongan dan kemaafan daripada Allah di tempat tersebut. Apatah lagi Allah Ta'ala nak berkata pada penghuninya, apatah lagi Allah Ta'ala nak menzahirkan dirinya kepada penghuni neraka tersebut. Ini tempatnya. Baik, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW? Pertama, kata Nabi SAW, bagaimana keadaan neraka yang sangat azab ni? Kata Nabi, yu'ta bi an'amil ahli dunya min ahli nar. Kata Nabi, dekat akhirat nanti akan datang seorang ahli dunia daripada kalangan ahli neraka. Maknanya dia ni ahli neraka, tapi dia ni adalah orang yang an'amil ahli dunya, paling banyak terima nikmat di dunia dulu. Kalau kita nak kata tuan-tuan, orang macam ni macam mustahil lah. Maknanya dia tak pernah rasa susah. Hidupnya bergelumang dengan nikmat. Hidupnya berjaya, ada anak-anak berjaya, tak pernah rasa susah, tak pernah rasa gelisah, tak pernah rasa takut apa-apa. Allah Ta'ala beri sepenuhnya nikmat kepada dia dekat dunia. Kata Nabi SAW, orang macam ni, yu'ti ni, dia datang yaumul qiyamah, pada hari kiamat, fayusbagu finnar sabagah. Kemudian dia ni akan dicelupkan di dalam api neraka dengan celupan sesaat. Nabi kata celupannya adalah sabagah. Sabagah ni maknanya sekali celup sesaat. Thumma yuqal, dan Allah Ta'ala akan berkata kepada dia, ya bna Adam, hal ra'aita khaira qad? Kata Allah Ta'ala, wahai anak Adam, apakah sebelum ini kamu ada dapat melihat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hal marra bika na'im qad? Kamu pernah rasa nikmat tak? Pernah tengok nikmat tak? Fayaqulu, orang yang terima paling banyak nikmat ni dengan celupan sesaat dalam neraka, dia akan kata depan Allah, la wallahi ya Rab, demi Allah aku tak pernah rasa nikmat sebelum tu. Maknanya sekali celupan dalam neraka ni membuatkan dia ni jadi hilang ingatan tentang nikmat-nikmat yang dia pernah terima. Nak cerita, azab dalam neraka tu sangat-sangat dahsyat, sampai orang yang paling banyak terima nikmat dekat dunia boleh lupa ingatan dia. Tak rasa, dia tak pernah nampak. Dia kata, saya tak pernah nampak nikmat dan saya tak pernah rasa nikmat. Sedangkan dia adalah orang yang paling banyak menerima nikmat oleh Allah Ta'ala dekat dunia. Okey, ini antara hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW
Dan hadis ni adalah hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Okey, baik. Yang kedua, Nabi SAW ceritakan macam mana sifat panasnya api neraka ni. Baik, dalam satu hadis, kata Nabi SAW, hadis ni riwayat Al-Bukhari. Okey, hadis ni riwayat Imam Tirmizi. Kata Nabi SAW, uqida 'alan nar al-fasana hatta marat. Kata Nabi SAW, api neraka ni telah dinyalakan selama 1000 tahun sehingga berwarna merah. Maknanya dibakar 1000 tahun, bukan waktu dunia lah, waktu akhirat. Sehingga apinya berubah menjadi warna merah. Thumma uqida 'alaiha al-fasana. Tambah lagi 1000 lagi. Hatta bayadat. Dan dia berubah pula menjadi warna putih. 1000 tahun berubah jadi merah, 1000 tahun lagi berubah jadi putih. Thumma uqida 'alaiha al-fasana hatta waddat. Dan ditambah lagi 1000 tahun, bakar lagi apinya berubah menjadi hitam. Kemudian kata Nabi SAW, fahiya sauda'u mudlimah. Dan hitamnya itu adalah api yang hitam legam. Dibakar 3000 tahun sehingga berubah daripada merah, berubah jadi putih, berubah menjadi hitam. Nak cakap dianya terlalu lama dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau kita baca dalam surah At-Takwir nanti tuan-tuan, Allah Taala sendiri sebutkan apa? Iza syamsu kuwirat. Apabila matahari ni Allah Taala akan gulungkan. Allah Taala akan lipat matahari ni, gulungkan, dan Allah Taala akan humbankan dia ke dalam neraka Allah Taala. Kenapa matahari dihumbankan dalam neraka? Matahari ni besar tuan-tuan, apinya kita tak tahu betapa panas dia, sebab dah jutaan usia dunia ni api matahari tak pernah terpadam kan. Terlalu panas. Tapi bila akhir kiamat nanti dia akan digulung, dicampakkan dalam neraka. Kenapa dicampakkan dalam neraka matahari ni? Sebab dia berdasarkan pada dalil yang mana setiap sembahan makhluk Allah, hamba Allah ni yang menyembah sesuatu ni, bulan ke, matahari ke, berhala-berhala ke, sesiapa saja, maka bahan sembahannya itu akan dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah matahari, sebab dia antara salah satu menjadi bahan sembahan manusia. Okey, tuan-tuan bayangkan matahari sepanas itu pun dicampakkan ke dalam api neraka Jahanam. Kalaulah api matahari pun sepanas itu, neraka Jahanam lebih lagi. Ini antara yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis-hadis Nabi, bahkan dalam Quran sendiri, Allah Taala sebutkan neraka Jahanam ni ada 7 pintu. Manakala syurga ada 8 pintu. Ada berbeza kat situ. Kenapa neraka ada 7, syurga ada 8. Okey, sebelum saya nak sentuh tuan-tuan, dia ada perbezaan dalam bahasa Arab, neraka ni dia makin rendah. Makin rendah makin azab. Syurga makin tinggi makin nikmat. Okey, dia puan. Okey, kalau tengok dalam firman Allah, Allah Ta'ala sebut 7 pintu. 7 pintu tu maknanya 7 tingkatan. Okay? Allah Ta'ala kata, wa inna jahannam la maw'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwab. Likulli babi minhum juz'um masqum. Sesungguhnya neraka Jahannam itu tempat yang dijanjikan bagi sekalian mereka. Jahannam mempunyai 7 pintu. Maknanya 7 tingkatan lah. Okay. 7 pintu maknanya 7 tingkatan. Bagi neraka Jahannam dalam bahasa Arab, tingkatan yang paling bawah ni, dia makin ke bawah, disebut sebagai darakat. Manakala syurga makin tinggi disebut sebagai tabaqat. Ada istilah dia lah macam tu. Baik. Kenapa 7 pintu bagi neraka Jahannam? Ada banyak macam pandangan lah. Kalau tuan-tuan tengok dalam ayat-ayat Quran, 7 pintu ni diberi nama oleh Allah Ta'ala. Pertama namanya Jahannam. Yang kedua namanya Laza. Yang kedua namanya Hutama. Yang keempat namanya Sa'ir, Saqar, Jahim dan juga Hawiyah. Ini nama-nama neraka yang disebut dalam Quran. Baik.
Tetapi para ulama tafsir kata, kenapa Allah Ta'ala sebut 7 pintu, tak lebih dan tak kurang? Ada seorang ulama ni tuan-tuan, ulama tafsir, dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani, Imam Al-Alusi dia kata apa? Allah Ta'ala sebut 7 pintu ni sebenarnya merujuk kepada 7 panca indera. 5 panca indera tambah lagi 2. Okay? Apa dia? Pertama kata dia merujuk kepada mata, telinga, hidung, lidah dan juga kulit. Yang ada 5. Tambah lagi 2, syahwat dan juga emosi dia. Jadi dia kata apa? 7 pintu ni mewakili kepada 7 perkara ni. Kalau kita tutup salah satu daripada perkara-perkara ini, maka Allah Ta'ala akan tutup pintu-pintu itu daripada pintu-pintu neraka daripada kita. Saya bagi contoh macam ni tuan-tuan, nak mudah faham. Kata ulama tafsir ni, Imam Alusi ni bagi bayangan macam ni. Ada orang tuan-tuan, dia orang soleh. Kita tahu ilmunya banyak, amalnya banyak. Memang dia orang soleh, orang alim. Tapi dari satu sudut, kelemahan dia tak boleh kawal mata dia. Dia mungkin suka tengok benda yang haram, tengok melihat benda yang maksiat dan sebagainya. Yang itu menjadi asbab dia akan masuk daripada salah satu pintu neraka. Itu bahasa mudahnya nak cakap macam tu. Ataupun ada orang kita kenal, dia ni memang wanita yang solehah lah. Kuliah ilmu pergi, kalau tengok handphone pun tengok majlis-majlis ilmu sahaja. Puasa jaga, solat jamaah jaga. Tapi satu je dia tak boleh jaga, apa dia? Mulut dia. Mulutnya tak boleh jaga, dia tak boleh kawal mulut tu. Yang ini menjadi punca kepada dia akan masuk daripada salah satu pintu-pintu neraka. Sebab itu Al-Alusi ni kata apa? 7 pintu neraka ni mewakili kepada 7 panca indera kita. Saya ulangi sekali tuan-tuan. Apa dia? Mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Itu panca indera kita. Tambah lagi 2, syahwat kita dan juga emosi kita. Ini 7 perkara yang disebutkan oleh Imam Al-Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani. Emosi ni maknanya menahan kemarahan dan sebagainya. Sebab Imam Al-Qurtubi sebut pula, syurga bukan sekadar 8 pintu. Dia kata syurga ni lebih daripada 8 pintu. Kalau baca dalam kitab Tazkirah fi Ahwalil Mauta ni, cerita Imam Qurtubi dalam kitab berkaitan tentang kematian, Alam Barzah ni. Dia kata pintu syurga ni cecah sampai 16 pintu. Di pandangan. Ada yang kata lebih lagi daripada tu. Sebab dia kata apa? Pintu-pintu syurga bergantung kepada semua ruang-ruang ke arah kebaikan. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, kata Nabi, nanti dekat syurga, dekat akhirat nanti ada pintu haji, pintu puasa, pintu sedekah dan sebagainya. Jadi dia gunakan dalil tu, dia kata sebenarnya lebih lagi. Allah Ta'ala buka ruang masuk syurga ni seluas-luasnya. Banyak pintu. Ada orang amal tak banyak tuan-tuan, tapi kerana jaga anak yatim, Allah masukkan dia dalam syurga. Itu pintu dia. Banyak terlalu ruang-ruang tersebut. Okay? Ada orang masuk ke pintu Ar-Rayyan. Ini pintu orang yang kerap berpuasa sunat dan juga menjaga puasa wajib dia kerana Allah Ta'ala. Macam-macam lah. Ini pandangan-pandangan daripada para ulama yang muktabar. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Okey, sebelum kita masuk ke ayat 18, tak masuk lagi cerita syurga kita. Saya nak bawa satu firman Allah. Kalau tuan-tuan baca dalam Quran, seringkali Allah Ta'ala kaitkan cerita tentang api. Antaranya Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Waqi'ah, kata Allah, afara'aitumun nara allati turun a antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin. Kata Allah Ta'ala, tidaklah engkau melihat api yang kamu nyalakan itu, kamukah yang menjadikan kayu itu atau kamikah yang menjadikannya? Maksudnya apa? Allah Ta'ala sering kali mengkaitkan kehidupan manusia di dunia ni dengan api. Nak buat kaca, cermin, api kan, dibakar atas api. Orang yang nak buat pedang dan sebagainya, ataupun nak membentuk besi, dia akan gunakan api. Macam-macam lah, banyak fungsi semua berkaitan dengan api. Okay? Allah Ta'ala cuba kaitkan. Apa sebab dia tuan-tuan? Allah Ta'ala kaitkan kehidupan kita kebanyakan berkait rapat dengan api. Kata Allah, thumma nahnu ja'alnaha tazkirata. Tazkirah wa mata'an lil muqwin. Sengaja Allah buat macam tu kerana Allah nak jadikan api itu sebagai peringatan dan juga kegunaan. Tazkiratan wa mata'a. Allah Ta'ala kata api ni fungsi dia 2 je. Satu sebagai peringatan, satu lagi sebagai kegunaan. Kegunaan ni kita boleh gunakan macam-macam. Api ni untuk
kehidupan kita. Masak air, buat kaca, buat cermin, buat bentuk besi dan sebagainya lah banyak. Okey? Nak welding pun guna api dan sebagainya. Tapi kata Allah yang lebih utama adalah sebagai tazkirah. Apa maksud tazkirah dekat sini tuan-tuan? Imam Zamakhsyari dalam kitab dia Tafsir Al-Kashaf. Imam Zamakhsyari ni sejujurnya tuan-tuan, dia ni terkeluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia tak silap saya berakidah Mu'tazilah. Tetapi kitab dia Tafsir Al-Kashaf ni antara tafsir yang terbaik untuk dibaca. Sebab dia adalah ulama nahwu. Bila dia ulas tafsir dia akan ulas dari sudut aspek nahwu. Sangat menarik perbincangan dia dan dibaca oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, walaupun dia ni akidahnya lari, tapi dia punya ilmunya tetap dimanfaatkan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, jadi Imam Zamakhsyari ni dia kata apa? Kenapa Allah Taala kata api ni menjadi peringatan kepada manusia, api-api dunia ni? Antara yang disebutkan di sini tuan-tuan, dia kata sengaja Allah menggantungkan sebab-sebab kehidupan manusia ini dengan api dan membuat seluruh manusia memerlukan api ini. Antara sebabnya agar manusia ini melihat api lalu dia terus mengingati ancaman azab neraka Allah Ta'ala. Maknanya tengok api dunia tuan-tuan, terus terbayang api akhirat. Itulah fungsinya api ni. Tadhkirata wa mata'a. Satu sebagai peringatan, satu lagi sebagai kegunaan kita. Okey? Maknanya mata kepala tengok api, mata hati teringat api neraka Allah Ta'ala. Maknanya kalau manusia betul-betul ke arah tu tuan-tuan, setiap benda dia takkan lari daripada ingatan-ingatan kepada Allah Ta'ala. Nak buat dosa teringat. Sebab itu ada satu kisah, saya tak ingat nama ulama ni, Al-Ahnaf tak salah saya. Dia antara ulama besar juga zaman silam. Dia sering kali kalau tengok api, dia akan cuba acah-acah masuk tangan dia ke arah tu. Dengan niat dia kata apa? Kalau kamu berani hari ini untuk buat maksiat, beranilah kamu sepatutnya cocoh tangan kamu ke dalam api tersebut. Bukanlah dia letak tangan dia tuan-tuan, tapi dia sentiasa mengingati diri dia. Ini sebut dalam kitab-kitab kisah-kisah ulama-ulama silam lah. Ini tuan-tuan boleh baca dalam kitab Siyarul A'lam, An-Nubala dan sebagainya. Banyak cerita-cerita ingatan-ingatan yang baik daripada ulama-ulama silam. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ini antaralah yang kita boleh tengok daripada kisah-kisah neraka yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Baik, kita masuk terus pada ayat yang ke-18. InsyaAllah hari ini kita akan masuk berkaitan tentang cerita ahli syurga. Ataupun di sini disebutkan sebagai Al-Abrar. Tengok ayat 18 tuan-tuan, Allah Ta'ala sebutkan, Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin, wa ma adraka ma illiyun. Kata Allah Ta'ala, sekali-kali tidak. Maknanya jangan kamu curang dalam timbangan kamu. Jangan sekali-kali kamu jangan tak jujur dalam kehidupan kamu. Jangan sekali-kali kamu ambil ataupun zalimi hak orang lain. Inna kitabal abrar. Sesungguhnya kitab ataupun catatan amalan bagi orang-orang al-abrar ni yang melakukan amal soleh ni telah diletakkan di dalam satu tempat di akhirat nanti namanya Illiyin. Al-Fujar, kitab mereka Allah simpan dalam satu bank namanya Sijin. Tapi golongan Al-Abrar, kitab mereka Allah dah simpan di dalam satu tempat namanya Illiyin. Sijin saya sebutkan dah, tempat yang paling rendah. Dia datang daripada kalimah sajenus, penjara. Tapi penjara yang sangat dahsyat, lebih kecil, lebih gelap, lebih zalim dan sebagainya. Illiyin, dia adalah tempat yang paling tinggi. Okey. Di tempat yang paling tinggi dan tempat yang paling luas di akhirat nanti. Okey. Baik, tuan-tuan perhatikan kalimah al-abrar. Abrar ni apa tuan-tuan? Abrar ni dia datang daripada bahasa Arab juga yang diberi nama sebagai bar. Bar ni apa? Kalau dalam bahasa Arab, bar ni maknanya dewan. Bar ni dewan. Dia punya jamak taksir dia adalah al-abrar. Al-abrar ni iaitu orang yang melakukan amal soleh bukan sekadar yang fardu, tetapi dia jaga yang sunat macam fardu. Contohlah, dia bukan sekadar jaga solat fardu 5 waktu, tetapi dia juga menjaga solat-solat sunat dia. Misal, kita nak tunaikan solat 5 waktu pun okeylah, itu dah cukup lah. Tapi abrar, dia bukan sekadar 5 waktu, tapi 5 waktu awal waktu. Bukan sekadar awal waktu, tapi berjemaah pula. Bukan sekadar berjemaah, tapi dia ada qabliyah ba'diyah pula. Ini al-abrar.
Okey, bukan sekadar ba'diyah, rawatib saja dijaga. Bahkan tahajud pun dijaga, duha pun dijaga. Ini al-abrar. Dia maknanya ibadah dia tu sangat-sangat jaga. Kalau puasa, bukan sekadar puasa Ramadan, tapi juga termasuk puasa-puasa sunat. Isnin Khamis, puasa putih, puasa Arafah, puasa Ashura dan sebagainya. Semua puasa sunat ni dia buat. Benda yang sunat, benda yang wajib, dia jaga sungguh. Ini al-abrar. Kemuncak tuan-tuan. Bagi kita ni satu benda yang mustahil kita buat, tapi tidak bagi golongan al-abrar. Nanti kita akan tengok kenapa mereka ni dapat buat amalan sehebat tu. Ini Allah Ta'ala disebutkan. Baik, al-abrar ni tuan-tuan, yang ni selalu kita baca doa kan, dalam solat, dalam doa kita, ataupun yang diajarkan kepada kita masa kita buat tawaf. Masa kita buat umrah, bila kita tawaf tuan-tuan, di antara rukun Yamani nak sampai ke rukun Hajar Aswad tu, kita akan baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian kita tambah lagi wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga bersama golongan al-abrar. Okey. Ini antaranya Okey, baik. Ini tuan-tuan kalau ada anak lelaki, cucu lelaki, sedap nama al-abrar ni. Abrar, panggil abrar. Okey, baik. Mereka akan duduk dalam dia diletakkan kitab-kitab amalan mereka di dalam illiyin. Baik, kemudian Allah Ta'ala tanya, wa ma adraka ma illiyun. Pertanyaan di sini adalah untuk menegaskan illiyin ni. Kitabun marqum. Samalah dengan cerita Al-Fujar, dia adalah kitab yang telah terpahat, takdir yang telah Allah tentukan. Okey. Ini pilihan-pilihan daripada Allah. Baik. Betul. 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 Yang paling terbaik, yang paling disayang. Betul. Dia maknanya kemuncak. Ibadah dia semua yang paling the best lah. Maknanya yang paling disayang, yang paling terbaik dilakukan. Kalau kita rasa terbeban dengan benda macam tu, tapi bagi mereka tidak. Ada sebab dia. Nanti kita tengok, jumpa ayat 22 ni. Okey, baik. Ayat 21, Allah Ta'ala kata apa? Yashhaduhul muqarrabun. Ini pengiktirafan daripada Allah. Yang mana golongan al-abrar ni, dia ni disaksikan oleh golongan al-muqarrabun. Golongan-golongan yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa al-muqarrabun ni? Kalau tengok dalam tafsir disebutkan ini adalah malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Ta'ala. Dalam bahasa kita macam ni. Ayat 21 ni adalah pengiktirafan kepada golongan al-abrar. Mereka ni bukan jago kampung lah. Dia punya kebaikan, amal soleh dia diiktiraf dan disaksikan oleh malaikat al-muqarrabun. Ataupun manusia-manusia pilihan Allah yang duduk di tempat al-muqarrabun. Contohlah, saya bagi contoh. Ada orang main bola, peringkat kampung dia menang. Ini jago kampung lah. Dia hebat lagi tuan-tuan, dia main dekat peringkat negeri pula. Peringkat negeri pun dia menang. Kemudian dia main peringkat kebangsaan pun dia menang. Akhirnya dia main sampai peringkat dunia. Macam itulah dengan kenapa Allah Ta'ala kata yashhaduhul muqarrabun. Dia ni bukan diiktiraf oleh orang biasa. Dia ni diiktiraf dan disaksikan oleh al-muqarrabun. Orang yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Maknanya, orang kata apa nak kata, ni bukan pengiktirafan biasa-biasa. Ni pengiktirafan sungguh, dia ni al-abrar. Okey? Betul-betul dia ni adalah al-abrar. Amal soleh yang dia lakukan itu bukan kerana dia riak, bukan kerana dia buat, bukan. Yang ini memang kemuncak pengiktirafan daripada Allah, dia disaksikan sendiri oleh golongan-golongan al-muqarrabun. Okey, baik. Kemudian yang ke-22. Apa nikmat yang dia terima golongan al-abrar ni? Innal abrar lafi na'im. Orang yang melakukan amal soleh kepada Allah ni, al-abrar ni lafi na'im, dia akan tenggelam ataupun dia akan duduk di dalam kenikmatan. Na'im dalam bahasa Arab, ulama tafsir kata apa? Dia merujuk kepada syurga. Dia sebut na'im je, itu adalah kemuncak kenikmatan dan dia khusus kepada syurga. Cumanya tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan, ada satu tafsiran daripada Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Dia kata apa? Na'im ni, maknanya kenikmatan di syurga, termasuk juga kenikmatan dunia. Macam mana? Bila sebut kalimah lafi, maknanya dia tenggelam. Dekat dunia tuan-tuan, orang yang capai kalimah al-abrar ni, darjat al-abrar, dia tak akan rasa itu sebagai beban. Kalau kita beban lah,
dah solat 5 waktu, nak jaga awal waktu, nak jaga jemaah, nak jaga solat sunat rawatib pula, kemudian nak jaga tahajud, bagi kita beban. Tapi mereka itu adalah kenikmatan. Kenikmatan. Okey, maknanya amalan tu menyebabkan dia rasa lebih nikmat. Tak buat meresahkan dia. Meresahkan. Tapi tidak pada mereka. Sebab itu kita tak pelik tengok orang-orang dahulu macam mana beramal soleh dengan hebat. Amal-amal yang mereka lakukan. Lagi satu tuan-tuan, Al-Abrar ni lagi hebat lagi. Tuan-tuan tengok macam Ibn Taymiyah sendiri pun. Ibn Taymiyah, bila dia dipenjarakan dalam penjara, dia kata apa? Ini peluang untuk saya beramal soleh, berkhalwat dengan Allah Ta'ala. Dia kata, kalau raja perintahkan saya buang negeri, itu peluang saya untuk melancong melihat kebesaran Allah, tengok menggembara tempat lain. Kalau raja bunuh saya, itu peluang untuk saya mati syahid. Kata Ibn Taymiyah, raja boleh buat apa sahaja pada saya, penguasa boleh buat apa sahaja pada saya, tapi dia tak boleh rampas syurga dalam hati saya. Ini kebahagiaan disebut sebagai Jannatul Ajilah, syurga yang dipercepatkan dekat dunia. Al-Abrar dapat. Dia tak mudah melenting, tak mudah marah, tak mudah jadi bengis, tak mudah mengamuk dan sebagainya. Apa-apa yang berlaku pada dia, dia melihat ini potensi amal soleh yang dia boleh lakukan kerana Allah Ta'ala. Kalau kita lah tuan-tuan yang buat sikit, ada ancaman, penjara, bunuh, kita dah takut dah. Ya Allah, macam manalah keadaan saya. Tapi Al-Abrar, dia kata itulah peluang dia untuk beramal soleh. Kita tengok Buya Hamka pun duduk dalam penjara. Kalau kita stres tuan-tuan, tapi dia duduk dalam penjara, karang kitab Al-Azhar pula, kitab tafsir 30 juzuk. Macam mana dia ambil peluang tersebut? Dia kata kalau saya tak masuk penjara, mungkin saya tak dapat hasilkan Al-Azhar ni, kitab tafsir ni. Syed Qutb seperti juga, dia buat kitab Fizalil Quran, kitab tafsir juga. Ulama-ulama dahulu ramai lagi yang masuk dalam penjara, yang mengarang kitab dan sebagainya. Syed Nursi sendiri dibuang negeri oleh pemerintah zaman dia. Dia karang satu kitab Ar-Risalah. Dia hanya kitab dia tebal, namanya Al-Mathnawi Arabi An-Nuri. Itu kitab awal dia. Salah satu daripada bab dalam Al-Mathnawi ni, dia jadi kitab namanya Rasain Nur. Okey. Mathnawi, kenapa dia bagi nama kitab Syed Nursi namanya Al-Mathnawi Arabi An-Nuri? Sebab dia nak lawan dengan Jalaluddin Ar-Rumi. Orang Turki, dia ada satu kitab. Kalau kita di Nusantara ni, anak-anak kecil baca Muqaddam kan? Juzuk 30 tu panggil Muqaddam kan? Orang Turki, dia baca syair-syair Jalaluddin Ar-Rumi ni macam kita baca Muqaddam. Dia hafal, dia memang baca sungguh. Tapi sayangnya dia bukan Quran, dia syair. Jadi datang Syed Nursi ni tuan-tuan, dia kata apa? Dia tak nak jadi benda-benda tinggalkan. Sekarang dia kata dia buat satu kitab yang namanya sama, iaitu Al-Mathnawi. Bezanya dia tambah An-Nuri. Sebab Jalaluddin Ar-Rumi karang syair bercerita tentang tasawuf, penyucian jiwa. Tapi kata Syed Nursi, zaman dia bukan zaman tasawuf dah. Zaman kita adalah zaman fitnah akidah. Jadi dia bawa kitab Al-Mathnawi Arabi An-Nuri, tujuan dia untuk mantapkan akidah orang-orang Turki zaman tu. Dia tengok bintang, dia kaitkan dengan Tuhan. Tengok bulan, kaitkan dengan Tuhan. Tengok alam, kaitkan dengan Tuhan. Dia tulis tu tuan-tuan, masa dia dibuang daerah. Ni berjalan ni, sambil berjalan dibuang daerah ni, dia karang kitab tu. Ilmunya memang di dada. Ni ceritalah ulama-ulama dahulu. Ni duduk di satu tempat namanya Al-Abrar. Apa yang ditindas, yang dilakukan kepada mereka, bagi mereka itu peluang untuk melakukan amal soleh. Kalau dunia dapat nikmat macam itu tuan-tuan, kebahagiaan, akhirat Allah Ta'ala kata la fi na'im. Mereka akan tenggelam di dalam kenikmatan syurga. Baik. Tuan-tuan, lagi hebat lagi tuan-tuan. Kita selalu dengar lah, lelaki dapat satu tempat dalam syurga, iaitu dia dapat bidadari kan. Ni orang lelaki sukalah, orang perempuan bercemburu. Tapi tak apa tuan-tuan, sebenarnya dalam surah Al-Waqi'ah kalau tuan-tuan baca pun, tuan-tuan akan jumpa ada keistimewaan khusus untuk wanita yang masuk syurga. Apa dia? Allah Ta'ala sebut, inna ansha'na hunna insya'a faja'alna hunna abkara uruban atraba. Ini hebat tuan-tuan. Pertama kata Allah, inna ansha'na hunna insya'a. Mana-mana wanita yang masuk dalam syurga Allah, Allah Ta'ala akan ciptakan dia dengan ciptaan yang baru. Istimewa dia ni, dia akan ciptaan baru. Kalau di dunia tuan-tuan, mungkinlah giginya dah goyang. Masuk syurga, gantikan dengan gigi baru, rambut baru, kulit baru, mata baru, semua berubah. Allah Ta'ala gantikan dengan gantian yang baru. Yang ni, ibu-ibu tak boleh nak nafikan lah, fitrah.
Isteri saya macam tu juga. Kalau kita pergi umrah, bawa dia sekali. Slipper bang, nak beli slipper baru. Ada slipper kat rumah, tapi nak beli slipper baru. Kenapa nak beli slipper baru? Kita nak pergi umrah ni. Slipper lama kan boleh guna? Tak, mesti nak baru. Dia ada satu macam tu kan. Semua nak baru. Baju baru, ada baju khas. Pergi umrah ni, baju khas ni. Baju lain terlekung ada, tapi dia nak yang baru. Allah Ta'ala raikan. Allah Ta'ala kata, masuk syurga, kamu punya barang-barangan bukan sekadar baru. Kamu digantikan dengan diri yang baru. Inna ansha'nahunna insya'a. Kedua kata Allah Ta'ala, faja'alnahunna abkara. Lagi hebat tuan-tuan. Dia kembalikan balik menjadi seperti anak dara. Saya minta maaf saya sebut, Allah Ta'ala sebut sini dalam Quran. Abkara, dia jadi anak dara. Okey, perawan semula. Okey. Lebih hebat lagi, Allah Ta'ala jamin pula, dia adalah urban atraba. Urban ni apa tuan-tuan? Jiwanya dipenuhi dengan perasaan kasih sayang. Dia tak akan rasa kurang sedikit pun rasa kasih pada suami dia dan pasangan. Dia tak akan rasa kurang. Dia akan sentiasa bertambah-tambah. Contoh, kalau saya sendirilah, saya tak pasti ibu ayah. Tapi kalau saya sendiri, macam mana kata isteri saya sendirilah. Kalau dia nak ambil insurans, takaful kan? Dia nak cover takaful, dia call lah siapa-siapa, dia buat takaful. Saya tengoklah dia call kawan-kawan nak buat takaful. Tapi bila kata nak buat takaful untuk siapa? Dia kata untuk dia dengan anak-anak. Waktu saya kata, untuk abang tak ada ke? Abang buat sendirilah. Biasanya, perasaan sayang pada suami tu, bila ada anak, dia akan beralih. Persen suami itu dia ambil, dia bagi pada anak-anak. Biasa. Bahkan kasih sayang pada anak tu lebih daripada suami. Ini tak boleh nafi, ini fitrah. Kita suami pun faham. Dan kita tak ambil hati pun. Tapi kata Allah Ta'ala, uruban. Wanita dalam syurga nanti, kasih daripada suami dia tak akan berbelah bagi. Bahkan bertambah-tambah. Kurang tidak. Lebih hebat lagi tuan-tuan, bukan sekadar uruban, tapi wanita ni dia akan jadi atraba. Ni jaminan satu jaminan daripada Allah. Wanita-wanita ni dia akan jadi atraba. Atraba ni apa? Dia akan sebaya dengan pasangan dia. Sebab apa? Fitrah kita, wanita, saya minta maaf saya sebut, ni umum lah. Wanita bila dia berkahwin, lagi lama berkahwin dia rasa dia makin tua dan dia akan mudah berubah. Berbeza dengan lelaki, makin lama dia berkahwin, dia rasa dia makin muda. Dia tak berubah. Saya tak tahulah, ini umumnya macam itulah. Saya bacalah buku buku Man from Zenus dan sebagainya lah. Macam tu kajian daripada Mas kan. Ini kajian. Dia sebut macam tu. Wanita makin lama berkahwin, dia rasa lagi tua. Sebab itu dia lebih matang, dia lebih fikir ke depan, fikir pasal soal kehidupan dia, apa yang berlaku sekian-sekian. Berbeza dengan lelaki, dia akan fikir dia rasa lebih muda. Tapi Allah Ta'ala kontrakan juga. Lelaki akan bertindak dengan akal, wanita akan bertindak dengan emosi dia. Contoh saya tak boleh nak sentuh. Tapi okey, saya sentuh macam ni, nak bagi gambaran. Bayangkan kalau kita pergi kedai beli baju. Kalau lelaki beli baju tuan-tuan, dia tengok baju ni cantik, sesuai warna cantik, dia punya kain okey, saiz pula dia try. Tanya dengan salesman tu, tanya ada tak saiz yang L ke M ke? Dia kata tak, dah habis dah saiz ni. Yang ada XL, double XL. Lelaki tengok, dia pun cuba, besar sangatlah. Dia pun okey, tak apa, letak, cari baju lain, mudah. Dia fikir guna akal solutionnya. Tapi kalau ibu-ibu macam mana pula? Dia tengok kain okey, warna okey, corak cantik dia pakai. Tanya salesman, ni macam mana ni? Dia kata saiz dah habis dah. Dia akan tanya apa? Bila stok sampai? Betul kan? Bila stok akan sampai? Bila? Esok ke? Lusa? Dia akan tanya sampai dia nak. Itu maknanya apa? Lelaki, dia akan fikir dari sudut akal. Tak ada tak apa, kita cari solution lain. Tapi wanita tak. Kalau dia nak tu juga. Okay? Tak apalah. Tapi itu fitrah yang Allah Ta'ala dah install dalam diri kita semua. Okay? Jadinya Allah Ta'ala kata, wanita jangan risau. Kamu bukan sekadar uruban, dipenuhi dengan kasih sayang pada pasangan kamu, tapi kamu atraba, kamu akan sebaya dengan suami kamu. Sebab bila dalam perkahwinan di dunia, makin tua, lama perkahwinan tu, masing-masing akan ada perasaan terhakis kasih sayang tu sebab dah terlalu lama dah. Yang lelaki rasa muda, yang wanita mungkin rasa tua dah. Tapi dalam syurga, Allah Ta'ala jamin, kamu akan sebaya dengan suami kamu. Suami kamu akan tengok kamu sebaya dengan kamu, kamu pun nak rasa macam sebaya dengan suami kamu. Seiring perkara tersebut. Tidak akan ada rasa curang, khianat dan sebagainya di dalam syurga nanti, di akhirat nanti. Okey, ini antaralah
yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam syurga. Banyak tuan-tuan kalau nak sentuh dalam soal akhirat ni, terlalu banyak. Berkaitan khususnya lebih pada syurga Allah Ta'ala. Ada orang tanya contohlah, saya rasa saya pernah sentuh kot. Ada dua perkara tuan-tuan, saya ingat sampai sekarang. Ada seorang anak muda ni, remaja, wanita. Dia pernah tanya saya, dia kata Quran ni ada kelemahan-kelemahan dia. Saya kata hebatlah ni. Macam mana Quran ada kelemahan? Ulama dahulu kaji dah, tak jumpa pun kelemahan Quran, tapi dia kata ada kelemahan. Saya pun dengar. Pertama dia kata Quran ni resis. Sebab bila Allah Ta'ala sifatkan bidadari ni, Allah Ta'ala kata bidadari ni macam mutiara. Dia kata bidadari ni macam mutiara. Dia kata, Ustaz, mutiara warna apa? Saya kata warna putih lah. Dia kata kalau macam tu Allah Ta'ala hanya mengiktiraf wanita-wanita yang kulit putih ni cantik, habis kulit sawo matang gelap ni tak cantik. Ni resis ni dia kata. Okey, saya pun fikir macam mana saya nak jawab. Okey, macam mana saya nak jawab, susah ni. Yang kedua, soalan yang sedia maklum. Lelaki ada bidadari, wanita tak ada bidadara. Itu pun fikir macam nak jawab. Tapi tuan-tuan, akhirnya saya jumpalah juga jawapan. Tapi jawapan ni boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Tapi jawapan ni datang daripada Mutawalli Sya'rawi, ni ulama tafsir daripada Mesir. Dia kata apa? Allah Ta'ala ciptakan bidadari untuk lelaki dalam syurga ni sebenarnya ada sebab. Dia lebih meraihkan kepada fitrah. Pertama, dia bawa satu contoh. Lelaki tarikan dia adalah wanita. Mana-manalah, tak kisah. Fitrahnya adalah wanita. Sebab itu lelaki kena tundukkan pandangan dia. Okay, dia kena tunduk pandangan. Allah perintah dalam surah An-Nur, tundukkan pandangan. Sebab tarikan dia memang wanita. Dia tak boleh nafikan. Ya, tundukkan pandangan. Perintah Allah. Jadi Allah Ta'ala pancing, saya istilahkan. Maaf saya sebutkan. Pancing tu dengan wanita bidadari. Lelaki akan lebih bersemangat untuk masuk syurga kerana bidadari tersebut. Tapi dalam masa yang sama, isteri pula, adakah dia bersemangat untuk masuk syurga? Bersemangat. Sebab dia tahu suaminya masuk syurga kerana bidadari, maka wanita ataupun isterinya akan cuba lebih baik daripada bidadari yang digilakan oleh suaminya. Automatik wanita pun akan masuk syurga untuk jadi lebih baik daripada bidadari. Ini pandangan Mutawalli Sya'rawi. Dia sudut psikologi lah, dia kata macam tu. Okay? Yang kedua pula dia kata, kenapa dalam syurga tidak ada bidadara? Sebab wanita ni bila Allah letakkan hiasan pada tubuh dia, sundusin wa istabaraka, dia akan dipakaikan dengan pakaian-pakaian sutera ni. Maknanya dia akan ralit dengan kenikmatan sampai dia tak peduli dengan orang lain dah. Suami dia tak kisah, apa-apa tak kisah sebab dia terlalu ralit dengan kenikmatan. Ini pandangan Syekh Mutawalli Sya'rawi lah dari sudut psikologi. Macam tu. Okey, tuan-tuan jangan salahkan saya. Ini pandangan ulama, okey? Tak ada sebab lah. Tapi kita kena meyakini dan beriman Allah tu adalah adil. Dia tak akan zalimi, dia tak akan susahkan siapa-siapa. Yang kedua, soalan ni kata, kenapa bidadari ni seperti mutiara? Maknanya dia putih sahaja. Warna gelap tak ada. Adakah Tuhan ni hanya mengiktiraf orang kulit putih, tidak pada orang kulit gelap? Sebenarnya tidak. Allah Ta'ala nak kata, mutiara ni disukai oleh sesiapa pun. Okey, disukai oleh sesiapa. Dia bukan cerita kulit putih hitam, tapi dia disukai oleh sesiapa pun. Bila kata disukai oleh sesiapa, artinya siapa yang masuk syurga nanti, kalau lelaki itu taste-nya wanita kulit putih, putihlah bidadarinya, isterinya. Kalau taste-nya untuk wanita kulit hitam, hitamlah isterinya, bidadarinya. Macam tu. Dia bukan berkaitan dengan warna, tetapi dia adalah berkaitan tentang, dia adalah barang kesukaan manusia. Okey, barang kesukaan manusia. Orang kulit hitam ke kulit putih, macam-macam warna pun tetap suka mutiara. Maka itulah yang disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini banyaklah bercerita berkaitan tentang syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tengok ayat berikutnya lagi. Allah Taala sebutkan tuan-tuan, ni nikmat bagi ahli syurga. Alal araik yanzurun. Alal araik yanzurun. Dia bukan sekadar masuk ke dalam syurga yang dipenuhi dengan nikmat, bahkan dalam syurga nanti mereka akan berbaring di atas pelamin-pelamin. Araik ni maknanya singgah sana mereka, yanzurun, dalam keadaan mereka sedang melihat. Baik. Dekat sini ada dua persoalan tuan-tuan. Pertama, cerita tentang araik, singgah sana ataupun pelamin. Yang kedua bercerita tentang yanzurun. Kita sentuh satu-satu. Pertama, alal araik ni tuan-tuan disebut sebagai singgah sana, pelamin. Setiap penghuni syurga dia ada pelamin ataupun singgah sana khusus untuk dia.
Dan singgah sana ni adalah singgah sana yang telah didekorasi mengikut cita rasa penghuni syurga tersebut. Okey? Kalau pengantin, dia ada tempat khas dia, pelamin dia akan duduk di situ, dihiaskan untuk dia, memang untuk dia. Dia suka bunga apa, dia suka corak apa, dekorasi apa, perfume apa, semua Allah Ta'ala dah hiaskan. Ataupun nak nampak, araik ni dia datang daripada kalimah arika. Dia macam tuan-tuan pergi hotel, kita ambil satu set honeymoon, bilik honeymoon yang baru pengantin baru kahwin ni, dia akan didekorasi bilik tu sesuai dengan pengantin baru kan. Ada answernya, ada bunga roh, macam-macam lah. Dia akan dekorasi khas untuk klien dia. Maka begitu seperti yang disebutkan sebagai arika ataupun araik. Penghuni syurga duduk di singgasana, tak ada orang akan usik, dia sendiri akan duduk. Tapi hebat tuan-tuan, Allah detailkan. Araik ni dicipta daripada apa? Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman, muttaqiina 'alal apa? Apa saya lupa dah. Muttaqiina 'alal jap. Kalau tuan-tuan tengok surah Ar-Rahman, saya majak Ya, surah Ar-Rahman. Okey, kan. Mana muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq wa janal jannatani dan. Terima kasih Puan Syima. Okey, Allah Ta'ala kata apa? Mereka akan berbaring di atas singgah sana mereka yang diciptakan batainuha min istabraq. Allah Ta'ala sebut batainuha. Batainuha tu maknanya apa? Dalaman pelamin tu, singgah sana tu min istabraq. Istabraq ni apa? Istabraq ni iaitu sutera. Apa? Gumpalan sutera. Dalam Quran tuan-tuan akan jumpa dalam surah Al-Waqiah Allah Ta'ala ada sebut ada dua pakaian ahli syurga. Satu namanya sundus, satu lagi namanya istabraq. Kan kita baca dalam Quran sundusin wa istabraq. Apa yalbithuna thiyaban min sundusin wa istabraq. Pakaian ahli syurga ni ada dua. Satu namanya sundus, satu lagi namanya istabraq. Ada beza dua-dua ni sutera tapi beza. Sundus adalah sutera yang nipis dan licin. Istabraq dia adalah sutera yang tebal dan lembut. Okey, ni dia ada perbezaan. Jadi Allah Ta'ala kata bila disebutkan pada pelamin-pelamin ni, Allah Ta'ala kata apa? Mereka akan berbaring di atas singgah sananya batainuha min istabraq. Iaitu di pelamin itu dia akan diciptakan daripada sutera istabraq, sutera yang tebal dan juga yang kata seperti tebal dan juga lembut. Okey, saya nak bagi gambaran macam ni tuan-tuan. Ni kerusi ni tuan-tuan, bezalah kerusi saya dengan kerusi tuan-tuan. Kerusi tuan-tuan plastik kan, besi. Sayanya kerusi ni mahal sikitlah. Beza dengan kerusi tuan-tuan. Sebab kerusi saya ni dia ada span. Kan ada form dia. Tapi yang mahalnya tuan-tuan apa dia? Yang mahalnya adalah sebab bezanya form dia. Tapi dia punya bahan asas sama. Ada plastik, ada besi, betul? Tapi ahli syurga, Allah Ta'ala tak kata dia punya hiasan dia. Allah Ta'ala kata dia diperbuat daripada istabraq. Dia dibuat daripada longgokan sutera. Tuan-tuan cuba pergi kedai-kedai kain, longgoklah satu sutera tu tuan-tuan, tebal-tebal, tuan-tuan baring atas tu. Dia punya sejuk dia, kalau aircon lah, sejuk dia, lembut dia. Tuan-tuan bayangkan, itu yang Allah Ta'ala ciptakan al-araik ni kepada penghuni-penghuni syurga. Kalau dia punya bahan itu pun daripada istabraq, kita tak tahu zahirnya macam mana dia punya salutan dia, luar dia pakai kulit ke, pakai apa, kita tak tahu. Lebih lagi lah kenikmatan yang Allah Ta'ala akan ciptakan, yang akan berikan kepada penghuni-penghuni syurga. Okay, tuan-tuan boleh nampak. Ini hiasan yang Allah Ta'ala berikan. Bukan sekadar singgah sana yang sangat hebat ciptaannya, bahkan singgah sana tu mengikuti cita rasa kita. Ada orang suka warna coklat,
warna kuning, warna merah, Allah Ta'ala akan meraihkan semua cita rasa penghuni-penghuni tersebut berbeza-beza. Boleh kata Arika ni akan dibina mengikut custom lah, custom made-nya, mengikut cita rasa individu-individu yang dimasukkan dalam syurga Allah Ta'ala. Itu pertama. Kedua, kata Allah Ta'ala, dia masuk syurga, dia duduk sahaja atas syurga tu dan dia akan berada dalam keadaan yanzurun, melihat. Okey, tuan-tuan, saya nak KIV dulu yanzurun ni. Tuan-tuan tengok ayat berikut tu. Kata Allah, mereka ni melihat apa? Allah Ta'ala tak sebut. Allah Ta'ala buang kalimah apa yang dilihat tu. Tapi kata Allah, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ayat yang ke-24. Kata Allah Ta'ala, kamu akan dapat mengetahui daripada wajah mereka, kesenangan hidup mereka dalam syurga itu dipenuhi dengan kenikmatan. Artinya, apa yang mereka lihat itu adalah nikmat sampai terpancar pada wajah. Kita tak tahu apa yang mereka lihat, tapi kata Allah, dia akan lihat dan kamu boleh dapati pada wajah mereka terpancar. Nadrah tu maksudnya bercahaya. Kenikmatan pada wajah penghuni-penghuni syurga. Okey, saya nak bagi satu gambaran macam ni tuan-tuan. Kita sebutlah Arika tadi tu, pelamin tu sama ada kerusi ataupun tempat tidur lah. Kalau ada orang tuan-tuan, dia beli tempat tidur, tilam, kalau di Malaysia ni saya pernah jumpa tilam, tak tahulah mahal mana, tapi ada tilam yang mahal saya jumpa 4,000. 4,000 ringgit untuk tilam sahaja. Beza sama je tuan-tuan, bezanya form dia tu je. Ada tadi spring lah, sambung dia tak apa kelapa punya, macam-macam lah dia punya ni. Nak jadi cerita tuan-tuan, kita kalau baring atas tilam kita yang 4,000 tu, kita rasa itulah nikmat dapat baring. Tapi nikmat pemandangan belum tentu lagi. Kan? Belum tentu lagi. Ataupun orang yang berkahwin, duduk atas pelamin, pengantin tu. Duduk atas kerusi tu rasalah orang perhatikan dia hebat. Tapi pemandangan dia kat luar tu tak cantik. Tengok orang datang, orang yang renjis air lah, itulah. Tak rasa apa-apa pun. Tapi dalam syurga, sudahlah singgasananya nikmat, pandangan mereka pada waktu itu pun adalah nikmat. Sehingga nikmat tu kata Allah, boleh dapat ta'rifu fi wujuhihim. Kamu tengok wajah mereka, kamu nampak nadratan na'im, terpancar cahaya kenikmatan pada wajah dia. Okey. Baik, ulama tafsir kata apa tuan-tuan? Apa yang dilihat oleh penghuni syurga? Tuan-tuan kena faham ayat ni, surah ni saya ulangi sekali. Sekarang kita dah bincang dah asbabun nuzul dia, sama ada diturunkan di Mekah masa zaman Nabi menghadapi kesusahan tu, diseksa, dizalimi. Sebab nanti lepas ni kita masuk fasa cerita tentang Allah pujuk sahabat-sahabat Nabi, kamu sabar diketawakan oleh Quraisy. Nanti kat akhirat kamu akan ketawakan mereka. Okey, yang kedua ada yang kata dia adalah diturunkan zaman Madinah. Sebab orang Yahudi dekat Madinah ni jual beli secara riba, ada banyak-banyak unsur-unsur penipuan, Allah Taala turunkan surah Al-Mutaffifin. Okey, baik. Pandangan yang pertama. Allah Taala kata apa? Sahabat ulama kata apa? Apa yang penghuni syurga nampak ketika berada di atas pelamin-pelamin dia sehingga menambahkan kenikmatan mereka? Pertama, iaitu mereka melihat ralit dengan perhiasan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Maknanya, dia sampai duduk di dalam syurga nanti, dia akan tengok semua hiasan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Pertama, dia punya singgahsana. Kedua, dia akan tengok syurga yang Allah berikan kepada dia. Terlalu ralit tu, dia akan rasa itulah nikmat yang Allah berikan kepada dia. Contohlah, kalau lelaki yang jenis main kereta ni, bawa kereta, bila dia beli kereta baru tuan-tuan, apa dia buat? Daripada pagi sampai petang tu, dia duduk belik kereta dia. Kejap cek tayar, buka buku manual, kemudian dia cek pula dia punya kunci dia. Tak puas dia start, dia pusing round satu taman, balik-balik, dia tengok bonnet pula, dia ralit dengan kenikmatan. Tapi kata Allah Ta'ala, penghuni syurga, dia akan melihat seperti itu. Dia akan ralit dengan kenikmatan yang Allah Ta'ala hiaskan untuk dia. Okay? Saya percaya ibu-ibu, ayah-ayah yang pernah sampai di luar negara, kita tengok pemandangan di luar negara tu sangat hebat kan. Di Switzerland, tonton tengok di Lauterbrunnen, pemandangan yang saya rasa sangat luar biasa. Tonton dah sampai Amerika pun luar biasa. Kita tak boleh bayangkan dalam syurga Allah sebenarnya ada nikmat yang lebih hebat lagi, pemandangan yang lagi yang mengagumkan kita. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Itu pertama, iaitu dia akan ralit dengan hiasan-hiasan yang Allah berikan pada dia. Kedua, nikmat yang Allah Ta'ala berikan, pemandangan yang Allah Ta'ala akan berikan kepada penghuni-penghuni syurga ni, yanzurun, mereka melihat apa? Yang kedua, iaitu mereka akan lihat keluarga mereka yang telah lama meninggalkan mereka. Maknanya,
Bila mereka di dunia dahulu mungkin ada ahli keluarga yang meninggal awal, jadinya dah lama kerinduan nak jumpa dengan mungkin mak ayah dia, adik-beradik dia, anak-anak dia, keluarga dia. Masuk dalam syurga tuan-tuan, duduk dalam singgasana, dia jumpa balik, lihat balik mak ayah dia, adik-beradik dia, keluarga dia. Dan ini adalah satu kenikmatan Allah berikan kepada penghuni-penghuni syurga. Saya nak bagi contohlah, nikmat tak nikmat tuan-tuan. Saya pernah sebut dah sebelum ni. Kita sendiri pun kalau ada dalam grup WhatsApp, jumpa dengan kawan-kawan sekolah tu kan, sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, kawan-kawan universiti. Satu hari jadi ralik tuan-tuan, seronok sangat. Jumpa kawan-kawan lama, sembang, kejap-kejap reunion kan, seronok sangat. Tetapi, kalaulah nikmat itu kita rasa dekat dunia tuan-tuan, itu adalah nikmat, jumpa dengan kawan-kawan lama, apatah lagi nanti dalam syurga Allah Ta'ala, kita jumpa balik dengan keluarga kita yang dipenuhi dengan nikmat pula. Yang lebih hebat lagi, mereka ni bukan lagi tua daripada kita ataupun muda daripada kita, semuanya sebaya dengan kita pula. Okay? Semuanya sebaya dengan kita pula. Okay, ayah kita, ibu kita yang telah lama meninggal dunia jumpa balik dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, dia akan jumpa balik dengan kenalan-kenalan dia dekat dunia yang dulu sama-sama pergi solat fardu jemaah, duduk dalam kuliah ilmu sama-sama, tubuhkan NGO susah sama-sama, buat NGO, buat amal soleh. Dulu dekat dunia terpisah dengan usia, Allah Taala jumpakan balik dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kenikmatanlah. Yang ketiga, yang keempat yang tuan-tuan, Allah Ta'ala akan berikan nikmat kepada penghuni syurga, iaitu mereka akan melihat penghuni-penghuni neraka Allah Ta'ala tu akan diazab di hadapan mereka. Ini nikmat. Tuan-tuan kena bayang, saya sebut tadi, konteks ayat ni turun masa zaman sahabat Nabi diseksa, ditindas oleh Quraisy. Bahkan ada yang dah dibunuh dah. Allah Ta'ala minta sahabat Nabi sabar sedikit. Sabar. Kamu kena sabar sedikit sebab kamu punya ujian ni sangat-sangat berat. Jadi kamu sabar. Jadi Allah Ta'ala jamin, kamu masuk dalam syurga nanti, kamu akan tengok orang yang dulu azab kamu dekat dunia, dia akan diazab oleh Allah dekat neraka nanti, dan kamu duduk di atas singgasana yang dipenuhi dengan nikmat. Okay? Ini dalil tuan-tuan, ada ayat berikut nanti. Kita akan jumpa di hujung surah ni, Allah Ta'ala ada sebut. Bukan sekadar melihat tuan-tuan, tapi kata Allah, penghuni syurga dalam keadaan yadhakun, ketawakan pula penghuni neraka. Jadi sahabat Nabi ni dia rasa apa? Maknanya orang Quraisy yang seksa mereka, gelakkan mereka, ketawakan mereka, zalimi mereka, bunuh mereka. Dia kata tak apalah, sebab akhirat nanti Allah Ta'ala akan berikan hukuman yang lebih setimpal daripada apa yang kami terima dekat dunia. Okay? Yang berikutnya tuan-tuan, apa lagi penghuni syurga akan nampak dekat akhirat? Yang ini kemuncak nikmat, iaitu mereka dalam keadaan melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kemuncak kenikmatan yang Allah Ta'ala akan berikan kepada penghuni-penghuni syurga. Macam mana Allah Ta'ala zahirkan dirinya tuan-tuan, kita tak boleh bayang dah. Tapi jaminan dia adalah satu kelazatan dan kenikmatan yang paling tertinggi di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemuncak kita, kalau dipikir-pikir tuan-tuan, kita tak boleh nak bayang macam mana dia adalah satu nikmat. Tapi itulah jaminan daripada Nabi SAW. Kenikmatan yang tertinggi. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Bukan sekadar dapat duduk atas singgasana, masuk syurga. Syurga ni, cerita sikitlah. Syurga ni, kata Nabi, untuk seorang individu, syurganya akan seluas langit dan bumi ni. Dan pernah satu hadis, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Tak silap saya, riwayat Bukhari ataupun riwayat Imam Muslim. Nabi pernah keluar pada waktu malam dengan sahabat Nabi. Masa tu ada bintang-bintang penuh di langit, di Madinah ni. Nabi tunjuk pada langit, kamu nampak tak bintang yang bercahaya di hujung tu? Kata sahabat Nabi, ya kami nampak. Kata Nabi SAW, di antara kamu dengan orang syurga seseorang yang lain, bezanya, jauhnya adalah seperti kamu dengan bintang tu. Mana, antara kita dengan orang tu, kita akan tengok jauh ada bintang. Cahaya je nampak. Kita tak tahu dia punya luas macam mana. Tapi itu yang kita nampak. Tuan-tuan bayangkan, di antara kita dengan bintang tu, sejauh mana, itu syurga untuk kita. Ya Allah Ta'ala akan hias dengan penuh dengan kenikmatan apa yang kita kehendaki. Saya sendiri tuan-tuan, anak saya sendiri, ini pengalaman saya lah. Anak saya kecil-kecil je, tapi duk pengaruh anak-anak ni. Ini saya kongsi pada tuan-tuan lah, mana tahu boleh share dengan cucu-cucu kan. Anak-anak saya ni, kita duduk zaman yang tak boleh lari dengan handphone, sebagainya kan. Jadi saya nak pujuk anak saya yang 2 orang, yang besar ni, yang seorang tu kecil lagi lah, yang 2 orang besar ni. Duk kata pada 2 orang ni, nak masuk syurga tak? Abang ni yang sulung tu suka main Shinkansen tu, yang bullet train Jepun tu.
Semua Jepun semua dia collect lah. Yang kecil tu dia suka makan coklat. Saya cakap nanti Along punya syurga ada Shinkansen. Shinkansen tu bukan mainan, tapi Along bawa Shinkansen nanti dekat syurga. Dia jadi benda tu jadi satu doktrin pada kepala dia, dan kepala dia bila dia nak buat kebaikan tu dia kata, "Bah, nanti boleh masuk syurga tak?" Boleh. Terus buat baik. Abang nak apa? Along tolong. Yang adik dia yang abangah ni, dia kata, anak saya 3 tahun, dia kata, "Bah, syurga abangah nanti penuh tak dengan coklat?" Penuh. Rumah coklat, meja coklat, nak makan meja pun boleh. Dia jadi suka tau. Dia betul-betul. Kadang sampai tertidur-tidur tu ketawa dia seorang-seorang. Senyum, betul. Duk cerita macam tu, ada ajar anak-anak kan. Sebab sekarang ni dia duduk ralit tengok handphone. Dia suka tu, suka ni. Asyik kata, kan dalam handphone kan, dia kadang-kadang dia orang ada review mainan tu. Budak-budak kan. Dia tengok je nanti cakap, "Abang nak beli mainan tu, nak beli." Kita jadi tak terlayan dah. Kita tak nak, macam mana, tak nak melayan ikut perasaan dia orang. Dalam masa sama kita tak nak cederakan emosi dia. Jadi benda macam itulah antara yang saya gunakan. Yang kedua tuan-tuan, ni saya dapat satu ilmu ni daripada Dr. Khalid Baslama ni, dari Indonesia. Dia kata apa? Antara dia dalam keluarga dia kata dia haramkan isteri dia dengan anak-anak dia masuk supermarket. Shopping kompleks dia haramkan. Melainkan ada benda darurat, benda penting baru dia masuk. Tapi kalau saja-saja hujung-hujung minggu tak tahu nak buat apa, okeylah pergi shopping kompleks, dia kata saya haramkan. Dia buat macam mana tuan-tuan? Yang ni saya dah nak buat pada anak-anak saya lah. Dia kata, bila hujung minggu waktu berhibur, waktu dia free dengan anak-anak dia, dia tak akan hias, penuhi masa anak dia dengan shopping kompleks, tengok TV sebagainya. Apa dia buat? Dia akan cari mana-mana anak yatim untuk dibantu. Dia keluarkan sikit duit dia, RM300 ke RM500 tuan-tuan. Dia bagikan beras sebagainya. Dia bawa anak dia, pergi bagikan dekat rumah-rumah anak yatim ni. Dan dia minta anak yatim yang kecil ni tuan-tuan, ceritakan pengalaman dia depan anak kita. Dia kata anaknya berubah totally. Sebab budak-budak cerita dengan pengalaman bahasa budak-budak. Saya tak ada bapa, saya tak ada mak, saya makan tak cukup, tidur tak dapat peluk mak ayah. Benda tu beri kesan pada anak dia. Dia tahu anak dia berubah sungguh. Sebab dia nak anak dia membesar bukan dengan, kalau kamu nak rest, shopping kompleks. Kamu nak rest, pergi berkelah. Kamu nak rest, tengok wayang. Tak nak. Dia kata, saya nak anak saya membesar nanti, dia tahu, dia rest, nak rehat, nak lapangkan diri dia, bukan untuk pergi tempat-tempat tersebut. Tapi pergi bantu orang yang susah. Itu dia punya, dia nak anak dia rasa pengalaman tu. Sebab lagi memberi lagi. Sebab tu bila Puan Syimah kata nak pergi rumah orang asli, saya tanya, boleh tak bawa anak-anak? Saya nak anak saya nampak situasi itu. Kita tak nak dia pergi hanya tempat-tempat yang dia nampak, yalah, dengan hiburan sekian-sekian kan. Kita sendiri yang doktrin dia. Kan? Jadi kita sendirilah yang kena terapkan nilai-nilai yang baik ni. Pergi tempat-tempat susah ni, bawa, tunjukkan dia. Dia sendiri yang ambil, bungkus makanan, bagi pada ni. Kita nak macam tu. Walaupun dia start daripada kecil-kecil, supaya dia membesar dengan baik. Jadi dia kata anak-anak dia ni, Dr. Khalid Baslama dia kata anak-anak dia, hujung-hujung minggu je, duit tu dah siap peruntukan dah. Bapa dia bagi duit sekolah tu, simpan. Bapa dia kata, apa tabung ni? Dia kata, ni nak beli pensel, nanti nak bagi kat kawan-kawan nanti. Dia pergi satu kampung, satu sekolah, anak-anak yatim ni satu-satu. Dia besar macam tu tuan-tuan. Saya tak kata tak salah, salah untuk pergi shopping complex. Pergilah. Kita ada masa boleh main bola dengan anak-anak, main badminton dengan anak cucu kita. Tapi nilai-nilai ni pun kena terapkan. Saya rasa ini satu pendidikan yang baik untuk kita terapkan kepada generasi-generasi yang akan datang. Okey? Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Tengok ayat yang ke-25. Allah Ta'ala sebutkan, yusqawna mir rahiqil makhtum. Lagi hebat lagi tuan-tuan, golongan al-abrar ni, dia akan diberikan makanan minuman mereka, kata Allah dalam ayat ini, ayat 25, mereka akan diberikan minuman, yasqawna mir rahiqil makhtum, iaitu arak yang murni. Ar-rahiq, rahiq dekat situ maksudnya arak. Arak yang berjenama rahiq. Manakala makhtum adalah arak yang dalam keadaan tertutup. Maknanya terpelihara. Orang yang minum takkan mabuk, takkan buat benda mungkar, takkan buat kejahatan, takkan sedar diri, tak. Dia adalah arak yang murni. Baik. Di sini tuan-tuan ada beberapa tafsiran. Pertama, ni pandangan majoriti. Bila Allah Ta'ala kata dalam Quran atau dalam hadis Nabi, dalam syurga nanti ada arak sungguhlah tu. Dia kata ada arak sungguh. Maknanya arak macam mana? Itulah arak yang Allah Ta'ala dah sebut. Nabi sebut macam mana. Arak tu sekian-sekian keadaannya, sekian-sekian keadaannya, itulah arak dia.
Tapi pandangan yang lain pula, dia kata apa? Bila Allah Ta'ala sebut adanya rahikil makhtum untuk penghuni syurga, ertinya bukan arak. Tapi dia juga merujuk kepada semua perkara yang terlarang dekat dunia ni, Allah Ta'ala akan gantikan dengan sesuatu nanti dekat akhirat dalam keadaan yang dia suka. Contohlah, tuan-tuan kena bayangkan, sahabat Nabi, mereka adalah peminum arak tegar. Peminum tegar. Dia bukan minum biasa-biasa, tuan-tuan. Macam kita minum mineral dengan minum tertarik, tuan-tuan. Sikit-sikit tertarik, sikit-sikit tertarik. Peminum tegar. Jadi Nabi ni, Allah Ta'ala turunkan wahyu, kata haramkan arak secara total. Sahabat Nabi tinggalkan terus. Umar Khattab pecah semua tempayan arak. Tak ditinggalkan walaupun setitis. Tinggalkan kerana Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala nak kata pada Nabi dan para sahabat ni, kerana perbuatan kamu meninggalkan haram kerana aku gantikan perkara yang haram dekat dunia ni, dekat akhirat nanti dengan gantian yang lebih baik. Kamu tinggalkan haram dekat dunia yang memabukkan kamu, yang mudaratkan kamu. Dekat akhirat aku gantikan arak, tapi arak yang lebih baik. Yang tuan-tuan akan jumpa nanti ayat dia. Allah Ta'ala kata khitamuhu misk. Satu lagi Allah Ta'ala kata dia ni adalah tasnim. Nanti saya akan perincikan apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tu. Okey. Cuma nak bagi tahu dia digantikan dengan sesuatu yang baik. Maknanya apa tuan-tuan? Bukan merujuk pada arak saja. Apa-apa perkara yang haram kita tinggalkan kerana Allah di dunia, syurga nanti Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Contohlah, ada orang suka tengok benda-benda yang haram, tengok perempuan-perempuan yang haram. Tahan nafsu dia, kawal diri dia. Tak apa, saya tutup mata saya kerana Allah Ta'ala. Saya tak nak tengok benda yang haram kerana Allah Ta'ala. Dengan iltizam, dengan niat kita, Allah akan gantikan wanita yang lebih baik dalam syurga nanti di sisi Allah Ta'ala. Ini untuk kawal nafsu kita. Macam itulah seolah-olahnya bahasanya macam tu. Tapi pandangan yang pertama kita tak nafikan. Rahikil makhtum merujuk kepada arak. Kalau kata Allah kata ada arak, arak lah. Allah kata ada susu, susu lah dalam syurga. Tidak ada yang lain. Tapi ada juga pandangan-pandangan seperti ini daripada kalangan ulama tafsir. Okey? Baik, ada soalan ke? Tak ada. Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata, arak ni bukan sekadar khitam. Maknanya bukan sekadar tertutup, murni, bersih, tak tercemar. Bahkan kata Allah, khitamuhu misk. Dia juga akan berbau misk. Misk ni kasturi. Maknanya wangian yang paling wangi dalam syurga atau wangian dekat akhirat nanti yang paling wangi itulah. Sudahlah rasanya enak, hebat, bau pun baunya hebat. Sebab apa? Arak ni tuan-tuan, saya tak pernah jumpa lagi orang kata arak ni baunya wangi. Daripada zaman dahulu sampai lagi zaman hari ni, arak ni dia adalah minuman yang diperam kan. Dia mesti bau hapak, dia mesti bau busuk. Jadi Allah Ta'ala kata, kamu tinggalkan minuman arak kamu di dunia ni dengan bau yang busuk, rasa yang mudaratkan kamu. Syurga nanti arak yang lebih baik, bau yang lebih wangi. Okey? Baik, kemudian Allah Ta'ala kata, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang ke-26, kata Allah Ta'ala, maka demikianlah hendaklah kamu berlumba-lumba untuk meraih syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebut dah nikmat-nikmat ni, pelamin kamu, nikmat kamu, makanan minuman kamu, berlumba-lumba untuk buat kebaikan. Yang ini tuan-tuan, mindset dalam jiwa Muslim. Orang Muslim, untuk urusan akhirat dia kena berlumba-lumba. Tengok kawan tersebut sedekahnya RM100, dia mesti sedekahnya RM200. Kawan tu dah hafal 30 juzuk, juzuk amma, dia mesti ada nekat, saya nak hafal 10 juzuk pula. Dia mesti berlumba-lumba untuk buat kebaikan. Manakala hal dunia, dia mesti qanaah. Maknanya macam ni. Urusan akhirat, kita bersaing dengan orang lain, tengok kita mesti lebih lagi, tengok ke atas. Urusan dunia, tengok ke bawah. Orang tu kaya, tak apalah, saya ni, kita qanaah. Sebab hari ni dunia terbalik, akhirnya hilang kebahagiaan. Dalam urusan dunia, kita tak qanaah. Dalam urusan dunia, kita berlumba-lumba. Orang tu pakai kereta besar, kita nak lebih besar. Orang tu pakai hiasan macam ni, kita pun nak hiasan macam tu. Orang rumah macam ni, kita nak rumah macam tu. Urusan akhirat, tak apalah, saya qanaah je lah. Orang tu dah hafal 30, orang tu bawa hafal, 4 kul, saya dah juzuk 30, okey lah. Juzuk amal tu saya dah hafal, okey lah. Dia hanya memadai saja. Akhirnya hilang kebahagiaan dalam jiwa kita. Orang Muslim, dalam urusan akhirat, kata Allah, kamu kena falyatanafasil mutanafisun. Mesti berlumba-lumba. Tengok, siapa lebih, kamu kena usaha lagi, lebih pada dia. Tapi hal dunia, kamu kena qanaah, supaya tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada benci, membenci dan sebagainya. Okey.
Baik, tuan-tuan tengok ayat 27. Boleh ikut ke saya punya kuliah? Boleh, tahan lagi. Kita punya yang online macam mana? Online ada 16 orang. 16 orang. Okey, boleh Masing-masing ada soalan ke? Tak ada, dalam online tak ada soalan So far tak ada. Okey, baik. Minta respon lah kalau okey, suara okey. Okey. Ya, suara yang daripada online lah. Minta share kan insya-Allah sahabat-sahabat daripada Facebook. Baik, ayat yang ke-27 Allah Taala sebut wa mizajuhu min tasnim. Cerita arak tadi tak selesai lagi. Cerita arak tadi tak selesai. Allah Taala kata wa mizajuhu min tasnim. Lagi hebat lagi tuan-tuan. Kata Allah Taala yang mana arak tadi itu dicampurkan dengan tasnim. Tasnim ni apa dia? Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Dia adalah air mata air yang diminum oleh golongan al-muqarrabun. Abrar level tinggi tuan-tuan. Muqarrabun lagi tinggi. Orang yang dekat dengan Allah. Okey, maknanya macam ni tuan-tuan. Sebelum kita nak detail apa itu tasnim, bagi golongan al-abrar, minuman dia ada campuran kodil namanya tasnim. Macam itulah bahasa kita. Campuran. Tapi golongan muqarrabun, minuman dia bukan kodil dah. Minuman dia tasnim tu. Kita tak tahu tasnim tu apa. Tapi minuman yang sangat hebat lah. Tapi bagi al-abrar, dia dapat campuran je. Allah titiskan mungkin sikit bagi dia rasa. Itu pun dia rasa nikmat. Tapi muqarrabun itulah minuman dia. Kemuncak lah. Baik, tasnim ni apa tuan-tuan? Tasnim ni kalau kita tengok pada bahasa Arab, dia dalam erti kata air yang datang daripada puncak yang tinggi. Bahasa kita air terjun. Itu tasnim. Jadi di sini tuan-tuan, Allah Ta'ala nak sifatkan tasnim ni, minuman dalam arak campuran tu apa? Apa sifat air terjun? Dia menyegarkan, dia bersih, dia suci, dia apa lagi? Fresh, kan? Macam-macam yang menyegarkan, yang tak memudarat, macam-macam lah air terjun. Jadi kata Allah Ta'ala, itulah minuman yang Allah Ta'ala akan letakkan campuran di dalam arak kamu dekat syurga nanti. Yang mana campuran itu bukan campuran sebarangan. Dia adalah minuman, bukan campuran lah. Dia adalah minuman bagi manusia ataupun makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah Ta'ala, iaitu golongan al-muqarrabun. Okay, boleh tuan-tuan Ni. Jadi tuan-tuan, apa kita nak tekan kat sini tuan-tuan? Tak apalah kita rugi untuk jaga hak orang lain. Kita nak bayar hutang orang lain. Kalau kita bayar hutang ni, kita cakap dengan suami kita, bang kalau saya bayar hutang ni bang, habis kita nak belanja apa? Tak apa. Biar kita rugi, jangan kita rugi kat akhirat. Yang penting hak orang tunaikan. Jangan ambil hak orang lain, jangan kurangkan hak orang lain, jangan zalimi hak orang lain. Jangan tak jujur dalam muamalah kita, jangan ada pembohongan, penipuan dalam urusan kehidupan kita. Biar kita rugi dekat dunia, jangan rugi dekat akhirat. Sebab akhirat, nikmat yang selamanya, dan ini nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang yang menjaga, yang tak curang dalam urusan jual beli dia. Ataupun dalam hak-hak orang lain. Ini kenikmatan yang Allah Ta'ala sebut. Sebab itu pada ayat 18, Allah Ta'ala letak pangkal apa? Kalla. Sekali-kali tidak. Jangan buat curang. Jangan tipu. Jangan tak jujur. Kalau kamu buat seperti mana yang aku perintah, ni nikmat yang aku sediakan untuk kamu. Bukan setahun, bukan 60 tahun, bukan 70 tahun. Selama-lamanya. Okey? Selama-lamanya. Nikmat ni bukan untuk satu kampung, satu rumah. Ni nikmat satu dunia sebesar langit dan bumi ni. Kat dunia ni tuan-tuan, orang yang pegang beli satu pulau pun kita terkaya sungguh lah ni, boleh beli pulau kan. Saya tak ingat raja mana beli pulau. Kemudian dia tulis nama dia pula daripada satelit, nampak nama dia dekat atas bumi tu. Kaya sungguh dia ni. Kita kaya sungguh. Kita kalau jumpa orang macam ni tuan-tuan, mesti kita berdamping je kan, buat baik supaya kita dapat, paling tidak dapat 1, 2, 3 projek lah. Dapat tempias-tempias tu kan. Bayangkan yang ini bukan cerita satu bahagian, satu daerah, satu negeri. Ini cerita satu bumi, langit dan bumi ni milik penghuni-penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kita habiskan terus pada ayat yang berikutnya, iaitu pada ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-36. Saya habiskan terus tuan-tuan. Baik, Allah Ta'ala sebut, innal ladzina ajramu kana minal ladzina amanu yadhakun. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya orang yang melakukan kejahatan, Quraisy khusus pada mereka ni,
Kanu minal ladzina amanu yadhakun. Mereka ni mengketawakan orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Sudahlah, pakaian orang muslimin diketawakan, dia kata ini konservatif. Bukan zaman dulu tuan-tuan, sampai zaman hari ni. Pergi Perancis, wanita muslim pakai tudung, berjilbab, kan, bekerja, bersekolah, pergi college dengan pakaian seperti itu, mereka diperlecehkan, dianaktirikan, tak boleh naik jawatan, tak boleh naik pangkat, dibuli dan sebagainya. Ini bukan cerita dulu, cerita sampai hari ni. Kamu diketawakan kerana mengikuti syariat Allah. Tak apa, sabar. Ini memang perangai orang-orang kafir. Kemudian kata Allah, antara sifat orang kafir ni, wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila orang beriman lalu di hadapan mereka, mereka akan yataghamazun, dia akan kedip-kedipkan mata dia. Ini budaya dulu tuan-tuan. Kalau dia nak mencebik tu dia guna mata. Macam itulah, tak tahulah kutuk macam. Kalau orang kita, kalau dia mengutuk macam ni tuan-tuan, dia tak cakap, tapi dia muncung mulut dia. Kan dia nak kata orang tu, benda tu menyakitkan. Kita nampak, kita tahu, tapi benda tu menyakitkan. Tapi kita tak boleh nak bertindak. Dia ketawa-ketawakan kita, dia malukan kita. Dia buat macam tu. Benda tu, ya Allah. Tuan-tuan yang pernah merasai dipulaukan, dibuat macam tu dalam keluarga, kita boleh bayangkan perasaan tu macam mana, kan? Sahabat-sahabat Nabi seperti itu. Bukan setahun, 2 tahun tuan-tuan. 13 tahun duduk di Mekah, itulah keadaannya. Bahkan dah diboykot 3 tahun. Ini cerita-cerita boykot zaman Nabi SAW. Ketika mana Bani Al-Muttalib dan juga Bani Hashim ni diboykot oleh Quraisy. Abu Jahal keluar satu perkeliling. Jangan ada urusan langsung dengan 2 kabilah ni. Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Tak dibenarkan sama sekali. Jangan ada pergaulan. Kamu tak boleh jual beli, tak boleh berkahwin, tak boleh bermuamalah. Kalau tuan-tuan baca dalam riwayat sirah, Ibn Ishaq kata apa? Sampai tahap jangan minum dan duduk sama dengan mereka. Bercakap pun jangan sekali. 3 tahun tuan-tuan. Kita 3 bulan suruh duduk rumah pun dah stres PKP. Ni 3 tahun. Khadijah sampai wafat tuan-tuan. Hartanya habis masa tu. Sampai dia meninggal, Khadijah meninggal dalam keadaan dia muflis. Habis harta dia, dibelanjakan pada 3 tahun yang sangat kritikal. Sebab dalam tempoh 12 bulan, setahun, 4 bulan sahaja orang muslimin yang diboykot ni boleh keluar berjual beli. Itu pun pada 4 bulan yang haram. Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. 4 bulan ni. Itu pun Abu Jahal perintahkan, kalau kamu jual beli dengan mereka ni, daripada Hashim dengan Al-Muttalib ni, kamu jual beli dengan harga yang tak munasabah. Contohlah, ni kalau nak bagi contoh mudah. 1 kilo kambing, contoh dijual dalam lebih kurang 100 rial. Tapi kalau orang muslimin beli, dalam tempoh bulan-bulan haram ni, mereka boleh bermuamalah, kamu jual 1,000 ataupun 2,000 rial. Mereka terpaksa tuan-tuan, tak ada sumber makanan, semua dah dicatu, beli juga. Khadijah keluarkan duit juga, beli. Semata-mata untuk dapatkan bekalan makanan untuk tanggung lebih baki beberapa bulan lagi sebelum masuk kepada bulan-bulan yang haram. Okey? Ini situasi yang berlaku pada Nabi SAW. Sabar. Benda orang sampai tindas kita, orang sampai zalimi mak ayah kita, orang hina kita, orang bunuh keluarga kita. Nabi dan juga Allah Ta'ala tak perintahkan satu kenyataan untuk keluar berperang. Tak ada. Kamu boleh pertahankan diri kamu, tapi kamu tak boleh berperang. Kamu tak boleh apa-apakan mereka, biarkan. 13 tahun, itu tempoh dia. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau orang muslimin lalu, mereka akan cebikkan ataupun tunjukkan memek-memek muka yang menghina kaum muslimin. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila mereka kembali kepada keluarga mereka, kaum mereka, geng-geng mereka, mereka akan kembali dalam keadaan mereka gembira, menyakiti orang-orang muslimin. Di antara mereka akan cerita, tadi kau buat apa tadi dekat orang muslimin? Oh, tadi saya dah itu, saya dah tindas dia, saya dah dikriminasi dia, saya dah manipulate undang-undang. Kan, kita buat macam tu. Contohlah saya nak cerita tuan-tuan, ni kita ada live ni, tak apalah, saya cakap je. Contohlah sekarang ni cerita hot Abang Burger kan. Sekarang ni orang duduk kecam Abang Burger pula. Isunya sebab dia kata PRDRM dengan askar tak solat. Tak apalah, itu satu part dia mungkin dah tersasut, terlepas. Tapi jangan lupa juga isu perjudian tu. Tapi lagi dahsyat lagi, MBSA pula dah tutup semua. Siapa yang meniaga-meniaga atas jalan, semua dia dah runtuh kan, roboh kan. Tuan-tuan tengok semalam. Dia buat kerja tu semalam. Sekarang ni yang orang marah, MBSA seolah-olahnya nak tutup kesalahan mereka dengan cara mereka
buat kemarahan orang ramai, khususnya penjual-penjual ni kepada abang burger tu. Abang burger tu kan dia kena stall, dia kena tarik. Tahu cerita ni? Tak tahu, yang kat Sungai Buloh tu. Dia punya stall dia kena tarik, kena sita lah, biasalah sebab dia berniaga kan. Dia tak tolong budak-budak. Siapa yang ambil burger, dia kata kalau budak-budak yang tak ada kerja, dibuang kerja, bujang, pergi jumpa dia, dia bagi stall, bagi barang, bagi burger, roti semua, ambil. Tak payah, dia tak apa-apa pun duit. Berniaga lah, buat duit. Macam tu dia punya. Dia punya mungkin keuntungan dia nanti bila orang tu return beli roti, itu lah untung dia kan. Tapi kalau orang yang ada keluarga, dibuang kerja, dia suruh letak duit komitmen 1,500 je. Awak ambil lah stall, saya bagi je. Semua. Okay? Cumanya diorang ni kan peniaga-peniaga ni tak ada lesen. Jadi MBSA tangkap. Dia tak puas hati tuan-tuan. Dia kata apa, kenapa kedai depan tu ada kedai Aceh jual rokok seludup, tak disita barang dia. Kenapa premis yang judi, ada lot ke lot kedai banyak-banyak ni tak disita. Kenapa saya yang baru meniaga PKP dah susah ni disita? Dia tak puas hati kat tu. Jadi benda tu jadi isu besar lah. Habislah semua poli, MBSA semua kena siasatkan SPRM. Ini saya ceritalah, tuan-tuan mungkin dah maklum dah. Disebabkan dia tak puas hati isu tu tuan-tuan. Sekarang MBSA pula ambil tindakan mudah. Semua yang menjual atas, semua dia robohkan. Dia tak ada cakap banyak, dia robohkan. Jadi sekarang ni peniaga marah pula kat abang burger. Sebab awak lah. Awak dah kena sita, dah lah bagilah bayar saman, selesai lah. Sekarang MBSA buat kerja, dia rush kita semua. Semua orang tak boleh berniaga dah. Okay, faham keadaannya. Tapi isunya sekarang, jangan salahkan abang burger. Ni mungkin MBSA pun dia saja nak bawa kemarahan orang. Kamu nak sangat kita orang buat kerja, semua orang kena macam tu. Sebenarnya target dia, siapa yang ambil rasuah, kedai judi itu lebih utama. Sebab kedai judi itu tuan-tuan, clear dah. Dia masuk kosong, tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa yang disita. Tapi sekarang yang burger-burger peniaga-peniaga Melayu kat luar ni, semua habis dah. Okay? Sekarang ni diorang duduk dalam keadaan satu, dia ancam nyawa lah. Tycoon-tycoon ni takkan dia duduk je kan. Mesti dia ada juga, kenapa awak kena senyapkan dia, tutup mulut dia, macam-macam dia buat. Ancaman nyawa semua. Ini antaralah kita boleh nampak macam mana zaman Nabi dulu dengan zaman kita, khususnya kita hari ini. Orang yang bukan Islam sentiasa akan rasa cemburu kepada orang Islam. Yang ini kita tak boleh nafikan. Ada sebab dia tuan-tuan. Okey, baik. Tuan-tuan tengok ayat berikutnya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mereka ni melihat orang-orang mukmin, mereka kata apa? Oh, inna haula'i ladallun. Orang-orang mukmin ni adalah orang-orang yang sesat. Tuduhan tu. Dia kata orang mukmin ni orang sesat, orang konservatif, ni orang yang dah lama ni. Kamu ni kuno lah, pakai tudung. Orang sekarang tak pakai tudung dah, orang dah warna-warni rambut dah. Orang pakai baju macam ni. Dituduh macam tu. Bukan sekadar sesat, tapi ucapan-ucapan yang menyinggung perasaan. Okey. Kemudian Allah Ta'ala kata, وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَمَا أُرْسِلُوا. Dan tidaklah kami menghantar mereka ni, iaitu orang-orang yang berdosa ini sebagai hafizin, iaitu orang yang menjaga orang mukmin. Maksudnya apa tuan-tuan? Allah nak kata kepada orang muslimin, kamu jangan ambil pot dengan orang-orang Quraisy ataupun orang-orang kafir ni. Dia cakap apa-apa pada kamu, kamu biarkan. Sebab mereka ni ada bukan untuk jaga tepi kain kamu. Bukan. Tapi mereka ni adalah ujian untuk kamu. Jangan peduli. Tapi itulah sifat orang bukan Islam kepada orang Islam. Dia akan cuba untuk cari salah, melihat kesalahan orang muslimin. Tuan-tuan tengok, bila ada seorang mudir, pengetua sekolah tahfiz, buat cabul pelajar, satu jadi viral. Sedangkan banyak lagi benda yang sama. Kalau saya lah tuan-tuan, orang tanya saya pernah dihubungi oleh surat khabar. Dia kata, pandangan ustaz macam mana ya? Ada pengetua sekolah tahfiz ni, dia cabul pelajar. Saya kata, jangan tulis nama jawatan. Jawatan tu tak salah. Yang salahnya LGBT. Ini orang LGBT, maknanya dia ada perasaan, ialah pedofilia kan dengan budak-budak, kemudian nafsu songsang ni bukan salah jawatan. Ni adalah salah individu. Sedangkan banyak lagi orang yang jawatan lain pun perangai yang sama. Orang macam ni bukan bantras Mahat Tahfiz, bantras LGBT. Sebab dia merebat dalam semua tempat. Dia masuk Mahat Tahfiz, dia juga masuk sekolah mubalik, dia juga masuk dekat rumah-rumah asuhan budak-budak.
Faham tak maksud saya? Tapi media kata apa? Tak boleh buat kenyataan macam tu. Habislah kami punya isu. Nampak? Dia ada unsur menyakitkan tu untuk orang-orang muslimin. Baik, kenapa Allah Ta'ala sebut ni, daripada zaman dulu sampai hari ni, orang bukan Islam sentiasa bermusuhan dengan orang Islam. Kenapa tuan-tuan? Pada agama lain tak ada. Pada agama lain tidak ada. Dia boleh meraihkan. Tak apalah, itu hak kamu nak beramal. Silakan. Tapi orang Islam yang tak sentuh dia, yang bukan jadi kudeta, bukan nak runtuhkan kerajaan, bukan nak pergi buat jenayah sebagainya, dia tak puas hati. Kenapa tuan-tuan? Yang ini kita boleh nampak. Sebagai satu contoh, ni bagi gambaran mudah. Islam ni dia duduk di tempat yang tertinggi dan dia sentiasa dicemburui oleh orang lain. Okay, contoh. Kita kalau mengumpat orang tuan-tuan, orang yang duduk bawah kita ke atas kita? Orang yang lebih daripada kita lah kan. Dia pakai kereta besar, kita umpat dia. Itu biasalah. Tapi tak pernah lagi kita yang pakai kereta besar umpat orang pakai kereta kecil. Bang, tengok dia pakai kereta kecil bang. Umpat. Tak pernah. Kita akan umpat orang yang lebih dapat daripada orang yang tak dapat tu. Macam biasa kalau dalam pekerjaan. Pekerja kutuk majikan biasa kan. Tapi majikan kalau kutuk pekerja tu pelik. Majikan kalau tak puas hati pekerja, pecat je lah, tak payahlah kutuk-kutuk. Macam itulah dalam isu kehidupan ni, orang bukan Islam sentiasa mencari salah orang muslimin sebab kita ni secara fitrah duduk di satu tempat yang lebih daripada mereka. Sebab itu kita sentiasa dipandang dan dicari salah. Jadi orang muslimin jangan nampak benda tu sebagai beban. Saya tak nak jadi orang muslim lah, malulah. Saya buat macam ni orang akan mengata saya. Tak, tuan-tuan duduk di tempat yang tinggi sebenarnya, lebih daripada dia. Sebab itu tuan-tuan jadi target dia untuk cari salah. Boleh faham maksud saya tuan-tuan? Allah Ta'ala sebenarnya beri kiasan macam ni kepada sahabat-sahabat Nabi. Sabar. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Orang kafir ni dia ada kat dunia ni bukan untuk jaga tepi kain kamu. Kamu teruskan saja kehidupan kamu. Ni semua peluang-peluang pahala kamu. Dia kata kamu pahala, dia tindas kamu pahala. Ni semua amal-amal jariah kamu boleh dapat dekat akhirat. Ayat yang ke-34, saya minta maaf tuan-tuan, ambil masa sikit. Allah Ta'ala letakkan lagi satu ayat yang jadi semangat pada orang muslimin. Kata Allah, fal yawmal ladzina amanu minal kuffar yadhakun. Nanti fal yaum, pada hari kiamat nanti, kamu alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minal kuffar yadhakun, kamu akan ketawakan pula pada orang-orang kafir dekat hari kiamat. Dekat dunia, dia ketawakan kamu, dia kata kamu sesat, dia kata kamu ni orang kuno, orang lapuk, orang dahulu kala, kamu ni macam-macam lah. Tak apa, akhirat nanti kamu akan ketawakan mereka. Kan? Tuan-tuan tengok di Afghanistan dulu, bila Amerika masuk Afghanistan, dia buat macam-macam, tahanan-tahanan muslimin ni diseksa, ditelanjangkan, kemudian dia selfie lah, dia viralkan di internet sebagainya, memalukan. Benda tu dia buat dengan penuh kebencian, kezaliman dia. Kita pun tengok sakit hati, tapi tuan-tuan ingat, tak apa, sabar. Akhirat nanti, kita pula akan ketawakan mereka dalam keadaan mereka diseksa oleh Allah Ta'ala. Yang kita tahu seksaan itu lebih dahsyat. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Buruj, kita dah sentuh dah. Kan Allah Ta'ala bersumpah dengan 4 perkara. Wasama idzatil buruj, demi langit yang ada gugusan bintang. Kemudian Allah Ta'ala sumpah dengan wal yaumil ma'ud, demi hari kiamat. Wa syahidin wa mashhud, demi hari Jumaat dan juga hari Arafah. Allah Ta'ala kata apa jawabul qasam dia? Allah tegaskan apa? Inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya genggaman Allah, azab Allah itu sangat-sangat keras. Artinya, siapa yang menjentik, menyentuh, membunuh, menghina orang-orang muslimin, kamu kena ingat, aku bersumpah dengan langit yang ada bintang, demi hari kiamat, demi hari Jumaat, hari Arafah, aku akan azab orang ini dengan azab yang keras. Kita dengar ni tuan-tuan, orang muslimin yang ditindas, dia tak rasa takut apa-apa dah. Sebab jaminan keselamatan Allah Ta'ala sebut pada ayat tersebut. Orang yang bukan Islam, hina kita, jentik kita, sekalipun jentik tuan-tuan, Allah Ta'ala akan jamin dia akan selamatkan kita dengan azab keras kepada mereka yang menindas orang-orang muslimin. Kemudian tuan-tuan, bukan sekadar orang muslimin dekat akhirat ketawakan orang bukan Islam, bahkan kata Allah, alal araik yanzurun. Allah ulang lagi sekali ayat sama. Mereka akan ketawakan sambil duduk di atas hamparan-hamparan mereka. Yang ini saya sebutkan tafsiran tadi. Duduk atas singgasana nikmat-nikmat ni tuan-tuan, sambil makan buah ke. Kalau anak saya yang abangah tu sambil makan coklat dia, ini naik sambil ikan saya. Dia duduk dalam keadaan gembira dalam syurga, sedang ketawakan. Yang ini adalah azab psikologi bagi ahli neraka. Sebab azab fizikal satu azab. Sekarang ni azab diketawakan oleh penghuni-penghuni syurga. Itu satu azab yang selama-lamanya.
Sampai bila kamu ketawa tengok orang-orang penghuni neraka? Wallahu a'lam. Ada riwayat tuan-tuan, dia kata apa? Macam mana penghuni syurga boleh nampak penghuni neraka? Sebab penghuni syurga ni duduk tempat yang tinggi, penghuni neraka duduk tempat yang rendah. Dia mengatakan, api yang membakar ni, kan kita baca dalam surah Narullahil Muqadah dan surah Al-Humazah. Api neraka Allah ni dia akan membakar, menjulang tinggi. Penghuni neraka ni dia bukan sekadar dibakar tuan-tuan, tapi dia akan melambung-lambung, dia azab oleh Allah Taala. Jadi bila dia melambung tu, nampak azab yang dikenakan bagi penghuni-penghuni neraka. Tuan-tuan bayangkan saya duduk depan ni, saya terjatuh tuan-tuan. Tuan-tuan ketawakan saya. Tuan-tuan tak pukul saya, tapi saya sakit hati. Sebab apa? Benda tu memalukan. Azab tu lebih sakit lagi daripada saya jatuh. Jatuh tak kisah sangat. Yang tuan-tuan ketawa saya, minggu depan saya tak datanglah Puan Syimah. Macam tu lah kan, saya tak datang, malulah. Benda tu lebih menyakitkan. Dan itu Allah Ta'ala buat kepada orang-orang yang bukan Islam. Okay? Yang menghina agama Islam. Dan akhir sekali tuan-tuan, ayat yang ke-36. Ini sindiran daripada Allah. Kata Allah, hal thuwibal kufaru makanu yaf'alun. Sesungguhnya orang kafir itu, thuwiba kufar. Okay, thuwiba kufar ni apa? Akan diberikan ganjaran pahala kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan dahulu dekat dunia. Sengaja Allah Ta'ala macam tu. Sindirlah. Kamu ingat kamu buat ni satu kebaikan? Ya, aku berikan ganjaran pahala kamu. Thuwiba tu maknanya, thuwiba tu maksudnya ganjaran pahala. Pahala dekat kamu dekat akhirat nanti. Iaitu azab yang pedih. Okey, wallahu a'lam. Ini sikit sebanyak. Silakan. Banyak ayat-ayat azab dalam Quran ni yang Allah menceritakan keadaan orang kafir. Tetapi ada ayat Al-Quran yang menyatakan tempat orang munafik itu di neraka yang paling bawah. Betul. Banyak cerita tentang azab orang munafik. Kan saya salah? Ada. Cerita orang munafik ni ada. Kita boleh tengok dalam hadis Nabi. Satu lagi dia baca surah Al-Munafiqun. Ada. Kemudian dalam surah satu surah ni. Apa nama? Lupa dah. Ada satu lagi surah tu memang bercerita tentang orang munafik ni dalam semua sudut lah. Ada Allah Taala sebutkan. Spesifik lah. Apa saya lupa dah. Ada satu surah tu. Ada Munafiqun satu lagi surah lain. Satu lagi. Sebab mereka-mereka ni adalah musuh-musuh bagi Nabi SAW. Nabi masih hijrah ke Madinah. Nabi menghadapi ada 5 musuh. 3 musuh utama. Ni Quraisy, kemudian Yahudi. Dia ada 4 musuh. Quraisy, Yahudi. Quraisy ni ramai dah. Yahudi pun ramai. Yang ketiga ni Ghatafan. Ghatafan ni orang Arab tapi duduk dekat utara Madinah. Mereka ni Arab yang beragama Nasrani. Ini semua duduk bawah wilayah Rom ni. Ini 3 ni. Yang 3 ni tuan-tuan, inilah yang berkumpul serang Nabi dalam perang Khandaq, perang Ahzab tu. Dia datang 10,000 orang. Ini 3 ni. Manakala satu lagi, ini musuh dalam, iaitu daripada kalangan munafik. Kalau tuan-tuan bahagikan pecahan ni, 2 musuh luar, 2 musuh dalam. Musuh luar ni Quraisy dengan Ghatafan. Manakala musuh dalam ni Yahudi daripada Madinah dan juga Yahudi dekat Khaybar. Satu lagi daripada golongan munafik. Ini musuh dalam kota Madinah. Jadi Nabi kena hadapi sangat-sangat susahlah. 3 daripadanya Nabi dah habiskan. Habis dalam perang Khaybar. Nabi balik dari perang Khaybar, Yahudi kalah. Quraisy kalah. Quraisy sebab ada perjanjian tu menang. Khaybar Yahudi kalah. Ghatafan pun kalah dalam perang Khaybar. Balik tu baru Nabi kata apa? Saya declare, isytihar, bumi Madinah ni adalah bumi haram macam mana bumi Mekah yang didoakan oleh Nabi Ibrahim AS. Sebab 3 daripada menang dah. Tapi satu lagi musuh yang Nabi tak boleh lawan dengan situ. Yang masih lagi dalam selimut, musuh dalam selimut, iaitu orang Yahudi. Sampailah nanti Nabi balik dalam satu perang, iaitu perang Tabuk. Orang Yahudi masih lagi berencana untuk rosakkan Nabi. Dia bina satu masjid namanya Masjid Dirar. Kan? Sampai Nabi buat satu keputusan, Allah turunkan wahyu balik perang Tabuk ni. Allah Taala perintahkan Nabi supaya pergi bakar Masjid Dirar tu. Sebelum Nabi pergi perang Tabuk ni tuan-tuan, masa Nabi tengah susah-susah ni, perang Tabuk ni perang kritikal. Orang munafik ni dia minta Nabi pergi masuk ke Masjid Dirar buat macam perasmian lah, solat dalam tu sebagainya, supaya dia boleh rencana rosakkan agama Islam ni. Sahabat-sahabat Nabi nampak, Rasulullah pun solat dalam Masjid Dirar ni. Jadi lepas ni apa-apa kuliah ke, ajakan dakwah dalam masjid ni semuanya kira macam valid lah daripada Nabi SAW. Tapi Nabi tak sempat masuk. Allah Ta'ala perintahkan
pergi bakar masjid tersebut. Saya rasa kalau Nabi solat tuan-tuan, sampai hari ini masjid Dirah tu mungkin kekal. Kan? Ni banyaklah perancangan-perancangan orang-orang munafik. Cuma dia tak sebanyak macam orang-orang kafir lah. Tapi dia tetap adalah musuh yang sangat licik. Okay. Baik, ada soalan lagi tuan-tuan? Orang munafik. Nanti saya tengok balik. Surah. Nanti saya ingat balik. Ada satu surah tu yang saya tahu. Lupa lah. Tak ingat. Surah apa ya? Surah apa ya? Lupa dah. Masya Allah. Tak apa, nanti kalau saya ingat saya beritahu. Ada apa-apa lagi soalan tuan-tuan? Yang ada juga saya bilang tafsiran bidadari itu, dia kata isteri yang solehah akan lebih menawan daripada Betul? bidadari. Betul, itu betul. Bidadari dan isu bidadari, isteri yang solehah, dia akan jadi lebih menawan, lebih menarik. Dia akan duduk di tempat yang paling tertinggi di antara bidadari tersebut. Okay? Cuma saat itu, adakah wanita akan cemburu pada bidadari yang lain? Tidak ada dah. Tidak ada perkara yang sia-sia, tidak ada hasad dalam syurga dan apa-apalah perkara-perkara yang buruk. Antara sebab tu Imam Mutawalli Syarawi kata apa? Sebab kenikmatan yang ada pada wanita itu menyebabkan dia jadi ralit dan dia tak kisah dah benda-benda yang lain dah. Benda itu mungkin tuan-tuan dengar macam menyakitkan hati, tapi itu fitrah kita. Kan, dengan adanya nikmat-nikmat lain, kita dah tak berapa kisah dalam perkara-perkara yang lain, khususnya bagi yang pasangan kita lah. Tapi itulah yang Allah Taala dah sediakan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya nak cerita tuan-tuan, tapi kita ada live, tak apalah. Cerita tu agak lucu jugalah. Saya baca surah Al-Mutaffifin juga dekat satu masjid. Mungkin kita selesai kat sini lah ya. Okay.